Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa karya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Taha pada ayat yang ke-25, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa AS, idhab ila fir'aun innahu tagha. Kemudian Allah Ta'ala menyebut perkataan yang disebut oleh Nabi Musa AS, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada surah tersebut pada ayat yang ke-25. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini banyak kali di dalam Quran. Di antara kisah yang paling glamour, yang paling popular dalam Quran, selain daripada kisah Adam dan Iblis, di dalam Al-Quran ini ada kisah, ada kawan-kawan kisahnya. Kalau sebut tentang Adam, maka akan adalah Iblis yang menurutinya. Kalau kita sebut tentang Ibrahim, maka ada Namrud yang akan mengikuti ceritanya. Kalau kita sebut tentang Nabi Musa, akan adalah yang menurutinya ialah Fir'aun. Bila kita sebut tentang Nabi Muhammad, akan adalah Abu Jahal yang menuruti kisah ataupun sebagai musuhnya. Setiap yang ada kebaikan itu ada musuh-musuhnya, dan musuh-musuhnya pula, tuan-tuan, adalah musuh-musuh yang hebat-hebat. Tahap kejahatan mereka melampau-lampau tahap kejahatan itu. Maka di dalam Al-Quran bermula daripada surah Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala dah sebut tentang kisah Nabi Adam dengan Iblis. Awal-awal lagi dah ada dah. Kemudian datanglah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun pada juzuk yang ke-8, sampailah pada ayat-ayat pada juzuk yang ke-30. Jadi ayat yang paling kita ingat tentang Nabi Musa dan Fir'aun ialah ayat idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu menghadap kepada Fir'aun, kerana Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Fir'aun merasakan bahawa diri dia Tuhan, sebab dia tak pernah demam sakit macam kita. Kita ni tak pernah sihat, medang sakit, tambah subuh-subuh lagi rajin sakit. Tu yang tak main sembahyang subuh ramai, macam-macam alasan, pening kepala lah, tak sedang lah, sakit lutut lah, macam-macam. Fir'aun ni tak pernah hanya sakit, pening kepala pun tak pernah, sakit gigi pun tak pernah. Maka dia ni, kerja dia ialah fahasyara fanada. Kerja dia ialah mengumpulkan orang, dan dia akan bercakap, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Dia tahap Fir'aun ni jahatnya, tuan-tuan, tahap gaban. Tuan-tuan, bahasa orang muda ni sebut tahap gaban. Tahap dia ni kira habis mita. Orang Kedah kata out lah mita, habis. Iblis pun tak jahat macam dia. Iblis masih lagi mengaku Allah tu Tuhan, tapi Fir'aun ni kata dia tu Tuhan. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tak pernah sakit, sebab apa yang dia minta, apa yang dia buat dihajati, sebab dia kaya, sebab dia ada kekuasaan, sebab dia boleh kontrol orang. Maka kekayaan inilah yang menjadikan dia mengaku dia Tuhan. Memang kaya lah, tuan-tuan.
Ya, kalau kita pergi tengok kerusi dia pun bersalut dengan emas. Kita setakat gigi tu pun bangga ya mak, sat-sat gelak duk tayar gigi mak. Alah, duk tayar gigi mak, duk menari depan orang. Cik Mek molek. Pertama kali ku melihat wajah si dia, ting, dia gelak. Tu cerita tu Kak Limah balik rumah. Tuan-tuan, kita ni setakat bersalut je dengan mah gigi kita, cincin kita. Isteri kita ada gelang ni pula 2 urat je gelangnya, tapi bangga ni Masya Allah. Tingkap buka tak buka akaun, usaha duk pegang carrier, nak tunjuk ke orang beli gelang 2. Yang Firaun ni kerusi dia berbalut dengan mat. Bayang tuan-tuan, kalau kerusi bersalut dengan mat, yang lain-lain lagu mana kaya dia. Kekayaan dia tu Masya Allah. Tu yang kita nampak sekarang ni dalam muzium. Yang Britain, orang-orang British buat balik, yang orang Perancis buat balik, yang orang Jerman buat balik harta pusaka Firaun tu, kekayaan dia berapa bilion tuan-tuan. Yang dia tinggal dekat kerajaan Mesir tu pun seredak lah, tinggal roti, tinggal baju buruk, tinggal jubah mahbub mana dia tinggal. Yang harta benda lain semua dia beda, dia bagi kat mereka, buat balik pergi kaya negara mereka. Tuan-tuan, Firaun ini, dia inilah yang bela Nabi Musa AS. Bila Asyah, isteri Firaun. Asyah ni tuan-tuan termasuk ketua-ketua wanita di dalam syurga. Ketua-ketua wanita dalam syurga termasuk Asyah. Ketua wanita yang pertamanya Khadijah, isteri Nabi SAW. Yang kalau kita tengok dalam YouTube, yang orang duk marah pada filem yang duk hina Nabi ni, watak Khadijah tu pun ada. Nah, watak Khadijah tu pun ada, duk pakai midi skirt saja. Ya, kita nak sebut apa, haram jadah ke apa? Ya tuan-tuan, jahat sungguh tuan-tuan. Saya tengok filem tu pun jahat sungguh-sungguh. Memang bukan kata sungguh, double sungguh lah. Dia pergi kata kat Nabi gay. Ya, dia kata kat Nabi Muhammad ni gay. Yang Nabi Muhammad ni digambarkan sebagai orang yang buat jahat dengan hamba dia. Kena hamba dengan Khadijah, kena hamba dengan Aisyah. Yang Nabi Muhammad ni jahat, pergi kahwin dengan budak umur 6 tahun. Yang Nabi Muhammad ni, ya, ditunjukkan dalam filem tu duk cium kemaluan apa nama isteri dia dan sebagainya. Digambarkan Nabi ni dalam keadaan yang sangat hina, yang sangat jahat. Digambarkan Nabi Muhammad ni orang bodoh, duduk tengah-tengah padang pasir, ganas, segala orang perempuan dibunuh, anak-anak muda dibunuh, budak-budak kecil dibunuh, orang tua-tua dibunuh. Jadi tuan-tuan, ni memang propaganda yang sangat-sangat mengguris, yang tujuan dia tidak lain untuk memburukkan Islam, memburukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya yang menjadi ketua ialah Asyah, isteri Firaun. Asyah, isteri Firaun. Yang menjadi ketua dalam syurga lagi ialah Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempatnya yang menjadi ketua wanita di dalam syurga ialah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Di tuan-tuan, Fatimah ni tuan-tuan isteri Nabi, isteri kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, anak Nabi yang sangat sayang kepada Nabi, dan seorang isteri kepada Sayyidina Ali yang sangat taat, yang sangat berkhidmat kepada suami dia Ali. Satu hari Ali kata kat Nabi, saya nak kahwin lagi seorang. Nabi ni, Sayyidina Ali menantu dia, minta izin nak menikah lagi seorang. Kata Nabi pada Ali, kalau kamu nak menikah lagi seorang, ceraikan Fatimah anak aku. Kalau hang nak menikah lagi seorang, ceraikan anak aku. Bukan maknanya Nabi ni tak suka orang menikah 2, 3, 4. Tidak. Sebab Siti Fatimah tu melayan Sayyidina Ali macam dia layan 4 orang isteri layan seorang suami. Daripada dia dapat anak, daripada dia dapat makanan, daripada dia dapat macam-macam. Hang nak nikah apa lagi? Kalau hang nak nikah lain, hang tinggalkan Fatimah. Dia akak-akak yang di atas, di belakang tu, kalau tak mau lelaki menikah lain, jadi Fatimah. Bukan setakat nama aja Fatimah, jadi macam Fatimah.
Satu hari Nabi pergi ke rumah Siti Fatimah. Nabi tengok Siti Fatimah ni duduk menangis. Menangis paksa teruk buat kerja. Nabi tanya, kenapa kamu menangis wahai Fatimah? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni teruk. Gandum ni kena kisar jadi tepung. Tepung ni kena uli jadi roti. Menangis dia tuan-tuan. Dengan anak kena jaga, Ali pula miskin, makanan pula. Dia bukan ada blender macam kita Panasonic ni, tak ada tuan-tuan. Kita ni isteri pun teruk juga masak roti kat kita. Bungkus kedai nasi kandar bungkus 10 pin. Teruk juga tapi bungkus. Yang Siti Fatimah ni ambil tepung, ambil gandum, ambil syair, pusing. Tuan-tuan ingat senang nak jadi tepung. Menangis Siti Fatimah. Kata dia, ya Rasulullah, mintalah suami saya ni ambilkan seorang khadam buat tolong saya. Nabi ni tuan-tuan pergi cakap dekat batu giling ni. Nabi kata, berpusinglah kamu wahai batu giling. Berpusing sendiri tuan-tuan. Tak payah Siti Fatimah. Dia pusing-pusing. Dekat sikit. Dia pusing batu ni tuan-tuan, pusing. Sambil batu tadi berpusing, sambil bertasbih kepada Allah. Sampailah Nabi kata pada batu giling tadi, stop, berhenti. Baru dia berhenti. Wahai Fatimah, jangan kamu menangis. Setiap kali kamu ambil biji gandum, kamu kisar dia jadi tepung, setiap biji itu akan bertasbih kepada kamu, memohon ampun pada Allah atas susahnya orang perempuan yang tolong suami dia. Bila kamu sikat rambut anak kamu, bila kamu minyakkan rambut anak kamu, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kamu. Bila kamu bersusah payah memasak untuk suami kamu, Allah naikkan darjat kamu. Bila kamu ni mengandung saja, ada janin dalam perut kamu, malaikat akan berdoa kepada kamu sampai kamu bersalin. Malaikat akan minta ampun kepada Allah sampai kamu beranak. Dan bila kamu ni beranak, kata Nabi SAW, Allah hapuskan dosa kamu dan diberikan pahala kepada kamu macam 1000 orang yang buat haji dan buat umrah. 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Bayang tuan-tuan. Ustaz, boleh tak saya mengandung? Cuba tengok. Kita laki-laki nak mengandung apa? Kita mengandungkan boleh tak? Sampailah kalau kata Nabi, andai kata kamu mati dalam bersalin ini, tidak ada tempat lain melainkan kamu akan dapat pahala jihad pada jalan Allah, maknanya syahid. Baru berhenti tangisan Siti Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Jadi tuan-tuan, 4 orang ini adalah ahli syurga, menjadi ketua wanita dalam syurga. Salah seorangnya ialah Asia yang ambil Nabi Musa, bela Nabi Musa dalam istana Firaun. Dan ketika orang nak panggil apa dekat Musa ni, dia tak ada nama. Jumpa dekat Sungai Nil tak ada nama, duduk dalam kotak kayu. Sebab itu dalam kitab tafsir sebut dibubuhnya nama Musa. Mu itu maknanya kotak, sa itu maknanya kayu. Kotak kayu diambil daripada sempena nama yang diambil Nabi Musa ni dalam kotak kayu. Dibelah. Firaun kata, aku duk bunuh budak jantan, hang ambil belah dalam rumah aku pula. Yang kita ni usaha duk bunuh orang di luar, budak laki-laki ambil belah dalam istana aku, kata Firaun. Asia kata dekat Firaun, amboi abang on, seorang ni pun nak kira sangat. Hak ni lah kita duk belah pun, kita bukan ada anak jantan pun. Firaun ni bila sebut abang on, turun misal tuan. Inilah kuasa orang perempuan. Orang perempuan ni hebat tuan-tuan. Garang macam mana pun laki dia, Masya Allah. Dengan orang perempuan kalah, ya, dengan orang perempuan kalah. Untuk guru besar dia orang perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dibelalah dalam istana Firaun. Satu hari Firaun duk main-main dengan Nabi Musa. Sambil dia duk main-main, Musa ni pergi tarik janggut perang. Firaun kan kata dia Tuhan. Tiba-tiba budak kecil main tarik janggut dia. Melampau budak kecil ni. Nampak ni kecil-kecil dah pandai dah tarik janggut orang. Besok hak ni bunuh aku ni.
Dipanggilnya pengawal, hang campak budak ni, hang bunuh puan, duk tarik janggut Tuhan. Lagi sekali Asia kata, ambo abang, budak kecil, dia nak mesra apa duk tarik janggut. Dia tak tahu apa abang tu. Kalau abang tak percaya, kita ambil dua benda, kita uji. Kita test Nabi Musa, kita test budak ni. Maka dia letakkan bara api, diletakkan makanan satu. Kalaulah dia ada akal abang, dia mesti ambil makanan. Bila letak bara api satu, letakkan kepada dia makanan satu, Nabi Musa pergi merangkak, pergi ambil bara api. Budak, dia tengok hak menyala tu, dia pegang. Dia letak dalam mulut dia, terbakar. Cepat-cepat dibuangkan. Nampak abang? Kalaulah Musa ni cerdik, dia tak ambil api tu, maknanya dia tak ada akal lagi tu, yang dia tarik janggut abang. Sejak daripada itulah tuan-tuan, Nabi Musa bila dia bercakap agak pelat, dia slow sikit nak bercakap pasal lidah dia terbakar. Sebab itu dia minta ketika Allah Ta'ala suruh dia pergi menghadap Fir'aun, dia minta supaya lidah dia lancar. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta supaya orang bila dengar dia cakap, orang faham. Tuan-tuan, jadi Nabi Musa ni pun duduk di dalam istana Fir'aun sampailah remaja beliau. Dan dia adalah daripada bangsa Bani Israel. Dan Fir'aun pula daripada bangsa Kopti, yang duk buat filem tentang hina Nabi, hina Islam sekarang ni. Orang Mesir pada bangsa Kopti, tuan-tuan, orang Kristian dia ni. Daripada bangsa Kopti ni lah yang kita duk bicara. Dia adik-adik Fir'aun rupanya, tuan-tuan, yang duk buat filem ni. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, Nabi Musa ni tengok keturunan Fir'aun, dia suka bunuh orang Bani Israel, suka seksa orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni tak boleh tengok penyiksaan, kezaliman macam itu. Akhirnya satu hari bertembunglah, kehilang kesabaran Nabi Musa. Dia tengok bila keturunan Fir'aun ini memukul, menyiksa orang-orang Bani Israel. Maka Nabi Musa ni pun tahan. Jangan pukul dia, apa salah dia. Kawan ni sombong, hang dia Musa, hanya cakap banyak. Ni aku dengan dia ni, diseksanya hamba Allah ni. Nabi Musa ni tak boleh tengok. Nabi Musa tolak laki-laki ni. Laki-laki ni pun tumbuk Nabi Musa pun balas, mati laki-laki tu. Sekali tumbuk mati, tuan-tuan. Sebab kekuatan Nabi Musa bersamaan dengan 16 orang laki-laki. Dia seorang, 16 orang laki-laki. Tadi kita baca Fatimah layan isteri macam 4 orang isteri layan satu suami. Yang Nabi Musa ni pula kekuatan dia macam 16 orang kita, dia seorang. Setakat 16 orang dia, tuan-tuan, kita ni dengan dia gelak. 16 orang Arab masa itu, 16 orang Arab campur kita, 32 kita, tuan-tuan. Kita say hello. Tuan-tuan, mati hamba Allah ni. Bila mati keturunan Fir'aun ni, Fir'aun kata tangkap Musa. Dia dah bunuh keluarga Fir'aun. Nabi Musa bukan bunuh, dia nak meleraikan penyiksaan kawan ni Samsin. Dia tolak, tumbuk, jatuh, mati. Nabi Musa pun melarikan diri. Bila melarikan diri sampai di satu kampung, duduk situ menung dekat dengan tempat orang duk ambil ayak telaga. Nabi Musa tengok 2 orang anak perempuan, anak dara, duk tunggu berjam-jam, tak boleh ambil ayak. Hak laki-laki duk kerumun telaga ni, tak bagi peluang dekat perempuan. Nabi Musa kata ni, kau biar saya ambil. Sial kat hampa ni. Nabi Musa pun duk celah-celah orang. Tali tu dalamnya telaga tu, tuan-tuan, dalam. Nak tarik dia, 16 orang tarik. Nabi Musa mai tarik dia seorang. Bila tengok dia tarik seorang, yang lain-lain ni semua ke tepi. Bla 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 bla, ni orang mana dia bahasa kita macam tu lah. Tengok orang boleh angkat mimbar seorang-seorang, siapa berani? Dia ni makan muntah hantu ke apa ke, di badang ke apa. Kita pun lari, tuan-tuan. Pakak lari semua. Perempuan ni ambil ayak, awal balik hari tu. Pak dia heran, awak balik awal ni selalu lambat. Dia kata, pak ni ada orang muda ni tolong kami, alhamdulillah lah. Jadi yang ni yang dia ambil bekerja, dan akhirnya jadi menantu pada orang tua tadi ni. Itulah nama Nabi Musa. Sampailah dia umur 40 tahun. Sampailah dia umur yang sampai pegang tongkat.
Orang Arab ni tuan-tuan tak kira lah. Orang ni dia umur 40 dia pegang tongkat. Tu kegemaran mereka. Sebab tu ahli-ahli sufi mereka, tok-tok guru mereka umur 40 pegang tongkat. Sebab tongkat tu lambang warak. Kita ni tunggu 79 80 baru tongkat. Ya, depa ni 40 tahun, tok-tok guru depa dah biasa dah bertongkat. Ya, sebab lambang, orang bertongkat ni lambang ni tak buat maksiat. Nak tekan nombor ekor pun susah dah, nak pergi disko dah, tongkat dah tu yang muda-muda pun tongkat dah. Nabi Musa ni dengan tongkat itulah yang duk bela kambing. Duk bela kambing, duk di kampung, duk di dusun. Yang Firaun tetap kekal dengan kesombongannya, malah bertambah-tambah sombong sampai mengaku Tuhan. Duduk dalam istana tak kenal Tuhan. Yang Nabi Musa duduk dalam kampung kenal Tuhan. Allah kata pada Nabi Musa, pergilah kamu pada Firaun sebab dia dah melampau. Apa kata Nabi Musa? Ada tak dia kata, tunggu dulu saya buat istikharah. Dia tak kata, tuan-tuan, kita dalam benda yang Allah suruh buat, kita tak payah istikharah. Kita tak payah istikharah. Abang besok pergi masjid tak subuh, tengoklah buat istikharah dulu. Tak payah. Benda istikharah ni tuan-tuan, benda harus. Nak menikah tu benda harus. Ya, menikah ni benda harus buat istikharah. Nikah ni ada banyak-banyak hukum. Ada hukumnya wajib. Hukum yang wajib ialah orang yang mampu dan tak boleh tengok orang menikah dia pun gatal nak menikah. Yang ni wajib nikah. Tu wajib. Orang yang mampu, kerja ada, semua pendapatan ada, semua ada, nafsu pun ada, makwa pun dah ada sekarang ni. Kalau gitu wajib kahwin. Makwa dah ada. Makwa ni raya dia, raya puasa, tak balik rumah makwa dia, balik rumah kita, balik rumah pakwa, beraya rumah pakwa ni. Sampai mak lelaki-lelaki ni tanya, tak ada mak pak ke? Ada. Tu awak main beraya rumah makcik saja, nak jadi menantu sini, belajar siap-siap. Kalau macam ni tuan-tuan wajib kahwin lah. Pasal keinginan pun ada, kemampuan pun ada. Yang keduanya ialah orang yang ada kemampuan tapi tak ada keinginan. Duit ada, kereta ada, rumah ada, blender pun ada, tapi dia saya kalau kahwin pun tahu saya sibuk, saya panjat gunung, saya terjun, saya menyeberangi Selat Inggeris, macam-macam saya sibuk. Kalau saya kahwin pun saya tak peduli isteri saya. Yang ni makruh sodok kahwin, nanti menyusah orang perempuan. Yang ketiganya ialah orang yang tak mampu, dah lah tak mampu, syahwat pun tak ada, apa pun tak ada. Ni tu sodok kahwin lagi. Penyakit pula tu, dia tak berdaya maju, tak berdaya saing. Tahu tak berdaya saing, macam bucu ni, asal angkat jatuh. Yang mana faham, tak faham sudah. Asal angkat rebah balik, tak larat nak angkat lah. Kalau macam ni tu suruh kahwin. Dia menyusahkan orang perempuan. Melainkan orang perempuan tu kata, saya pun tak berdaya maju baik, kita serupa, yang tu tak apa. Yang keempatnya ialah benda yang jadi kepada dia ialah benda yang jadi kepada dia ialah kalau satu-satu benda tu membawa rosak, maka haramlah dia nikah. Maka ni hukum nikah ni tuan-tuan, asal-asal hukum nikah ni. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi. Nabi Musa tak kata aku nak buat istikharah dulu. Saya dah abang dah tadi, istikharah ni pada benda harus. Nak beli kereta, istikharah. Nak beli rumah, istikharah. Nak pindah, nak masuk universiti, nak terima menikah. Sebab ada orang faham istikharah ini hanya untuk menikah. Tidak. Istikharah ni untuk semua benda yang harus. Aku nak beli peti air macam apa? Sanyuh ke senyap? Dia buat istikharah. Sanyuh ke senyap? Sanyuh pun bagi juga buat istikharah. Buat istikharah. Jangan main terus beli. Benda yang wajib tak payah istikharah. Baik, lepas seketuk terus buat tuan-tuan. Benda yang wajib tak payah istikharah. Mah, pakailah tuduh mah. Tunggu mah buat istikharah. Tak payah. Kena pakai tudung tu tuan-tuan. Benda macam tu tak payah istikharah. Benda yang kena istikharah ialah benda harus. Apa dia benda harus? Ni pilihan raya nak main dah. Buat istikharah. Buat istikharah, ya Allah, tunjukkanlah aku mana hak betul. Manalah yang aku nak panggah ni, ya Allah. Tuk mimpi bebas. Bebas juga. Kalau
ada lah kan. Kalau ada bebas. Minta istikharah, jangan duk gaduh. Tuan-tuan, dia tak kata dekat Nabi, dia tak kata dekat Allah. Nabi Musa tak kata dekat Allah bagi orang lain. Dia tak kata dekat Allah. Malah dia tak sebut. Dia tak kata ke Allah, wahai Tuhan, takkan kau tak tahu, aku ni pernah dibesarkan dalam rumah Firaun. Aku dah buat macam-macam pada Firaun, tapi dia nak bunuh aku juga. Aku akan pergi balik pada Firaun, minta maaf lah. Kita tidak akan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Ada tak Nabi Musa cakap macam itu? Nabi Musa tak cakap. Sebab hari ni ada orang cakap kita takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Benda itu boleh dipakai, analogi itu boleh dipakai dalam bab lain, tetapi dalam bab dakwah tak boleh dipakai analogi itu. Dalam bab lain tak apa. Dalam bab lain tak apa. Dalam bab lain tuan-tuan nak pergi kedai, pergi makan ikan bakar, makan ikan siakak apa-apa, itu dia hanya busuk punya ikan. Minggu depan aku tak mau piah, aku terkena lah. Yang tu tak apa. Itu baru boleh pakai. Kita takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Kita naik tangga mimbar ni, naik rebah. Pasal apa? Tangga mimbar tu reput tengah-tengah. Minggu depan rebah lagi sekali, reput. Dah. Dia beringat tang sini aku jatuh hari tu, aku takkan jatuh yang sama. Dia terus lompat, rebah lagi sekali pula dah atas. Jadi tuan-tuan, dalam bab dakwah dia tak boleh sebut. Dalam bab untuk menyampaikan Islam, bercakap tentang Islam, dia tak boleh guna perkataan aku takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Tak. Sebab itu Nabi Muhammad orang nak bunuh di Mekah. Nabi Muhammad orang halau daripada Mekah. Orang nak bunuh dia. Seluruh kabilah berkumpul untuk bunuh Rasulullah. Rasulullah lari tuan-tuan. Allah kata pergi pindah Madinah. Di Madinah orang terima kamu. Duduk di Mekah ni habis bunuhnya orang. Nabi pergi Madinah. Nabi bina negara Islam di Madinah. Tak lama lepas itu datang balik Nabi ke Mekah. Nabi tak kata aku takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Tak, dia pergi balik tuan-tuan. Dengan segala kekuatannya dia pergi balik, dia kontrol Mekah. Begitu juga di Taif, orang balik Nabi dengan batu, berdarah kaki Nabi. Berdarah Nabi ni sampai kasut Nabi ni penuh dengan darah. Bertakung darah Nabi dalam kasut. Bila berlari tu bunyi darah. Nabi pergi balik ke Taif, dakwah sampai orang Islam di Taif. Sampai sekarang Islam. Ini tuan-tuan kita kena ingat. Begitu juga Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, umat dia ni tuan-tuan, umat dia cukup benci dengan dia. Akhirnya dia merajuk, tak apalah, malah dakwah kampung ni, kepala batu tegang. Naik kapal, jalan bawa diri sampai tengah laut, berombak beralun. Kapten kapal kata, kapal kita ni kecil, kita pula ramai, nampaknya kita nak tenggelam. Saya minta siapa-siapa suka rela terjunlah. Siapa nak terjun? Akhirnya cabut undi. Cabut undi dapat kat Nabi Yunus. Nabi Yunus ni baik, tak ada masalah lah kapal. Kapten kata kita buat lain, cuk buat lain. Tadi tak kena. 3 kali dapat kat Nabi Yunus. Tak ada upaya, terjun Nabi Yunus. Datang ikan, ngam, makan. Duduk dalam perut ikan. Bila duduk dalam perut ikan beberapa hari tuan-tuan, dengan gelapnya, duduk dalam laut pula, duduk dalam tengah laut pula, duduk dalam perut ikan pula, gelap gelita. Baru Nabi Yunus kata, aku ni silap, lari tinggalkan umat aku. Tu yang dia baca doa tu, yang semua orang sekarang nak saling baca doa tu. Nah, kita dah baca doa tu, kita kata, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Akhirnya Allah perintahkan mulut ikan tadi nganga, keluarkan balik Nabi Yunus, terdampar di pantai. Nabi Yunus kuat balik, masuk balik dalam kampung dia, dakwah lagi sekali. Dia tak ada perkataan aku takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Dia tak ada, tuan-tuan. Jangan gunakan istilah tu. Tuan-tuan kalau guna istilah tu, dakwah tak jalan.
Gagal datang sini, bla 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 bla, kita pergi tempat lain pula. Habis tuan-tuan, missionary Kristian dia tak macam itu. Dia pergi sekali orang tolak dia pergi cara lain pula. Dia tak boleh cara ni, dia pergi cara ni pula, supaya orang tadi terima agama dia. Ini gerakan missionary dia, Pak. Kalau orang-orang Melayu, kalau orang Islam tak mau pergi belajar tentang Kristian di gereja, dalam rumah mereka masuk macam mana nak mengajar agama mereka kepada orang Islam? Dalam rumah, tuan-tuan. Tu ya. Dia tak suruh kita pergi gereja dia. Dia tak suruh kita pergi tokong mereka. Mereka tak suruh kita pergi kuil mereka. Tak. Mereka main dalam rumah kita. Mereka main dalam rumah. Saya buka satu saluran TV, tengok satu ustazah Hindu duduk ceramah dengan pakai baju kuning perang, dia duduk ceramah. Dia ceramah dalam rumah kita. Dahsyat, tuan-tuan. Kita tak payah pergi kuil sekarang. Mereka masuk dalam rumah kita. Sebab tu saya sebut dalam CD saya, kemusnahan datang daripada bumbung. Kemusnahan umat Islam di akhir zaman datang daripada bumbung rumah orang Islam sendiri. Cuba kita tengok di rumah orang Islam kita punya banyaknya parabola, banyaknya antena, banyaknya aerial. Daripada sinilah datangnya masuk dalam rumah, duk mengajar kepada anak-anak kita, mengajar kepada umat Islam macam-macam benda yang dia tak pernah belajar dulu-dulu. Buka di hujung jari saja boleh tengok cerita tentang ini, cerita tentang itu, cerita tentang ini mempengaruhi kita. Dia mempengaruhi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu Nabi Musa hanya berdoa. Bila Allah kata pada Nabi Musa pergi pada Fir'aun, Fir'aun dah melampau, Nabi Musa hanya bercakap 4 benda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 4 benda ni yang Nabi Musa cakap. Yang ni yang saya nak abang ni. Punya lamanya mukadimah hak ni yang nak cerita. Kan? Punya lama. Pertama Nabi Musa doa, ya Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan aku. Wahlul 'uqdatan min lisani, lancarkan lidahku. Yafqahu qawli, bagilah orang faham apa yang aku cakap. 4 benda inilah tuan-tuan bila kita nak dakwah. 4 benda inilah yang perlu kita ada bila kita nak bercakap tentang Islam. 4 benda inilah yang perlu kita ada bila kita nak berhujah tentang agama kita. 4 benda ini. Kalau tuan-tuan tidak ada 4 benda ini, tuan-tuan tidak boleh berhujah, tuan-tuan tidak boleh berdakwah, dakwah tuan-tuan gagal, tuan-tuan akan lemah di tengah jalan. 4 benda ni yang menghalang kita. Yang pertama, Nabi Musa minta supaya lapang hati dia. Lapang hati dia. Nak jadi pendakwah kena lapang hati. Nak jadi pejuang Islam kena lapang hati. Macam orang berniaga, dia buka kedai barang duk belangu, orang tak beli. Yang kedai sebelah orang beli, kedai dia orang tak beli, dia belangu. Ada lah orang pegang-pegang sikit, ingat kan nak beli dah, letak balik, jalan pula. Dia lapang hati, tak apa, insyaAllah ada rezeki. Kalau tak ada lapang hati, orang main duk pegang barang dia, ni pegang-pegang ni nak beli ke tak? Kalau pegang-pegang tak beli, pergi belah. Ini orang yang tak lapang hati. Bila orang tak mau ikut dia, bila orang tak mau beli kedai dia, dia marah. Dia duk marah dengan orang sebelah. Kedai sebelah ni pakai hantu. Dia tutup kedai ku, dia buka kedai dia. Kedai ku tak nampak, kedai dia orang nampak. Orang macam ini, dia tutup pintu hati. Pendakwa, dia kena lapang hati dia. Kena lapang hati dia. Bila pendakwa, bila pejuang-pejuang Islam, dia tutup pintu hati, susah, tuan-tuan, payah. Nak jadi pejuang, nak jadi orang yang berdakwah, nak jadi orang yang bercakap tentang Islam, dadanya sentiasa lapang. Pak siapa yang sikit main ceramah saya ni? 10 orang aja ni. Tak apa, lapang hati. 10 orang ni kalau aku ajak elok-elok, 10 orang ni boleh tarik 1000 orang. Itu lapang hati. Bila dia sesak hati, ni pak siapa tinggal 10 orang. Selalu ada 100 orang. Satu kuliah saya, pasal apa tinggal 10? Tu imam jawab,
Mereka pergi ada ustaz baru pergi ceramah masjid sebelah. Ustaz mana pula? Duk curi orang punya mana? Ni pelajar saya ni, pasal apa pergi sana? Itu namanya ustaz yang sesak nafas nama dia. Yang 90 orang anak murid dia tadi yang pergi mengaji dengan ustaz sebelah tu pergi mengaji agama, bukan main karaoke. Dia pergi mengaji, bukan dia pergi buat maksiat. Lantaklah 10 orang mengaji di sini, 90 orang mengaji di sana, sama lah juga, dua-dua orang mengaji. Tapi pasal tak ada, dia sesak. Dia anggap ustaz tu jahat. Oi tuan-tuan, saya pergi ceramah di satu negeri. Bukan negeri, negara. Negeri pula, satu negeri, satu negara. Dapat surat layang 4 line punya surat layang. Saya simpan dekat ofis saya. Semenjak ustaz datang ke negara kami ustaz-ustaz di sini dah tak boleh cari makan. La ilaha illallah. Padahal saya mai setahun 4 kali. Takkan 4 kali mai setahun apa tak boleh makan? Habis pelajar-pelajar kami ikut ustaz. Memang tuan-tuan, ceramah saya bila buat di sana tak boleh buat dalam masjid, pecah masjid. Kena buat kat stadium. Sekali mai 25-30 ribu orang. Yang penganjur suka jemput saya sebab mereka boleh buat kolek banyak. Saya tanya kat siapa, besok pun nak mai lagi jumpa saya ni besok. CEO satu Pertubuhan Islam sampai lah. Besok nak buat pertemuan rasmi dengan dia. Dia kata, ustaz kami datang ni nak panggil ustaz turun di tempat kami supaya boleh buat collection. Kita orang nak besarkan lagi bangunan. Tu yang dia panggil. Saya kata panggil lah ustaz lokal. Boleh. Ustaz lokal tak ada orang ustaz, 30-40 orang. Yang mau kutip ni 1 juta ustaz. Jadi tuan-tuan, ustaz-ustaz ni tuan-tuan tulis surat, jangan lagi datang ke negara kami. Habis kami tidak boleh cari makan di sini. Astagfirullahaladzim. Saya dari penyambung rupanya tuan-tuan. Tuan-tuan, ini orang yang kecil dadanya. Orang ini dipanggil orang yang kecil hatinya. Kita nak jadi pendakwah, kita nak jadi pejuang Islam, kita kena mempunyai jiwa yang besar. Jiwa yang besar inilah dipanggil sebagai orang yang berlapang dada. Kalau bapaknya menolak Islam, kalau mak dia menolak Islam, anaknya mungkin menerima Islam. Sebab itu usaha dakwah kena terus. Kalau mak bapak dia tolak, insya-Allah anak dia terima. Tetapi apabila kita pejuang Islam, kita tengok mereka ni tak mau pada Islam, kita tolak habis-habisan. Mak dia tolak, bapak dia tolak, anak cucu pun tolak. Sebab kita tidak ada usaha untuk berbaik dengan mereka. Sebab itu Nabi Musa, dia tetap pergi pada Firaun. Walaupun dia tahu Firaun jahat, tapi dia tahu isteri Firaun baik. Dia tahu anak Firaun baik. Dia tahu ada keluarga Firaun yang baik. Dia tetap pergi tuan-tuan. Dia tetap pergi. Tak apa, Firaun jahat, aku pergi dakwah juga. Akhirnya bila dia pergi dakwah pada Nabi Musa, seluruh ahli-ahli sihir Firaun masuk agama Allah. Kalaulah Nabi Musa tak pergi, saya takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali Tuhan. Firaun lain saya pergi, Firaun Mesir minta maaf, saya kenal dia luar dalam, saya dah kenal dah dengan dia. Kalau itu pegangan Nabi Musa, ahli sihir Firaun takkan beriman pada Allah, isteri Firaun takkan beriman pada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang menjadi pejuang Islam di sini, jangan ada budaya jatuh lubang 2 kali. Aku tak mau dah dakwah dengan mereka, aku tak mau dah campur dengan mereka, aku tak mau baik dengan mereka, kami dah kena tipu dah dulu. Ini cakap orang yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Jangan tengok Firaun itu, tengok di sekelilingnya. Tengok di sekeliling dia. Kita bercakap bersandar pada hujah, kita bercakap bersandar pada Quran. Siapa sangka ahli sihir Firaun dia cakap pada Firaun, wahai tuanku, kalau kami berjaya mengalahkan Musa, apa yang tuanku nak bagi pada kami? Beribu-ribu ahli sihir datang berkumpul di stadium nak tunjuk kehebatan ahli-ahli sihir. Firaun berkata, kamu akan menjadi orang yang hampir dengan aku. Tuan-tuan boleh buka benda ini dalam surah Al-A'raf juzuk 8 dan 9. Kamu akan menjadi orang yang hampir pada aku. Lalu ahli sihir bertanya kepada Musa, wahai Musa, siapakah dulu yang akan menunjukkan kehebatannya?
Nabi Musa kata, nak tunjuk apa? Aku tak tahu apa. Dia bukannya ahli sihir. Aku tak tahu nak kata apa, aku tak tahu. Ahli sihir Fir'aun kata, sekarang kamu tengok ni, dilemparnya depan orang ramai. Tali-tali tadi dilempar depan orang ramai menjadi macam ular. Orang ramai dekat stadium ni gerun. Oh, ular banyak, ular riuh rendah, tuan-tuan. Nabi Musa pun takut. Bukan takut pada sihir tu, dia takut orang ramai ni terpengaruh kepada ahli sihir Fir'aun. Sebab wahai Musa, apa pula yang kamu nak tunjukkan kehebatan kamu? Allah kata kepada Nabi Musa, campakkan tongkat. Bila campak tongkat jadi ular. Ular sungguh, tuan-tuan. Dia telan habis semuanya tali-tali ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun ni penipu. Dia tahulah siapa yang menipu. Tapi bila dia tengok ular Nabi Musa, yang ni bukan tipu, ni ular betul ni. Hanya penipu yang tahu siapa yang menipu. Saya pun jual ubat, dia pun jual ubat. Saya pun jual ubat tu. Inilah ubat yang sungguh istimewa. Dia menyanyi ubat. Ya, obat, obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat tak dapat. Padahal yang beli ubat tu geng dia juga, main satu van. Buh ubat, buah kak kayu, buh minyak dok sekop, lintak sekotak. Dia tabung duit. Sebelum ramai dia tabung duit sihat. Dia pun ceramah, tuan-tuan nak ubat ini ubat dia. Sakit gigi, ini ubat dia. Sakit kepala, ini ubat dia. Diabetes, ini pun ubat. Batuk, ini pun ubat. Beli cepat, takut habis. 5 orang main berebut beli. Kita ni bila tengok berebut, kita pun kita masuk sekali. Padahal 5 orang tu main dengan dia. Satu van tentang dia pakat. Yang sebelah ni pun gelak. Orang pandai no. Dua-dua meniaga ubat, dua-dua membohong. Tahu. Minta maaf lah kalau ada ubat sini ni kau. Ni tak cerita ni di tempat saya tu, bukan di sini. Ahli sihir Fir'aun, dia boleh tahu mana dia sihir. Tali tu bukannya ular, dibalut dengan perak. Bila dilempar, dikena cahaya matahari tengah panas, nampak macam ulang. Orang daripada jauh yang duduk di stadium tadi nampak macam ular. Tetapi bila tongkat Nabi Musa dicampak, ular sungguh. Ahli sihir kata ini bukan main-main ni. Tak pasal dia belai kita tak pasal. Semua pakat tunduk pada Nabi Musa. Amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Kami semua beriman. Aku beriman pada Tuhan Allah, Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Semua ahli sihir Fir'aun beriman serentak. Masa itu juga Fir'aun bangun daripada kursi dia, Haman bangun daripada kursi dia. Tuanku, nampaknya dia nak rampas kuasa tuanku ni. Ini udah pakat ni. Fir'aun kata, tangkap semua ahli sihir aku. Dan mereka digantung di tiang-tiang, tuan-tuan. Beribu-ribu digantung di hadapan rakyat. Fir'aun kata kepada ahli sihir, masuk balik agama aku, jangan ikut Musa. Ahli sihir Fir'aun kata, tidak, Tuhan kami adalah Tuhan Allah, Tuhan kepada Nabi Musa dan Tuhan kepada Nabi Harun. Siapa yang tak keluar daripada agama Musa, dia akan dipotong. Tangan kanan dipotong, tangan kiri dipotong, tangan kaki kanan dipotong secara bersilang. Dia ambil tangan kanan, potong, kiri kaki potong. Mati seorang. Siapa yang nak mati, ikut Musa. Siapa yang nak hidup, ikut aku, Fir'aun. Seluruh ahli sihir Fir'aun kata, kami tak apa, mati-mati pi. Kami nak agama Allah. Seluruh ahli sihir Fir'aun, tuan-tuan, masuk syurga. Semayang tak sempat, puasa tak sempat, zakat tak sempat, haji pun tak sempat. Hari ni masuk Islam, hari ni mati, hari ni Allah kata pergi masuk syurga. Apa lagi nak, tuan-tuan? Kalaulah Nabi Musa tak pergi balik pada Fir'aun, tak pergi bercakap pada dia, ada puak-puak ahli sihir ni masuk syurga? Tak. Sebab itu tuan-tuan, kita kena pergi.
Kalau orang tolak kita, bukan kita pergi musuh dengan dia. Kalau orang benci pada kita, jangan kita tolak dia. Pergi, cakap. Sampai Allah kata kepada Nabi Musa, bila kamu cakap dengan Fir'aun, layyintah, hendaklah kamu bercakap dengan bahasa yang lemah lembut bila bercakap dengan Fir'aun. Subhanallah tuan-tuan. Asyah, isteri Fir'aun, bila datang anak angkat dia, lama sungguh mak tak jumpa Musa. Mai juga angkat rumah mak ni. Mak berimanlah pada Allah. Mak bela saya pada kecil mak. Mak tahu saya ni murung ke, kaki murung ke, kaki tipu ke apa, mak kenal saya mak. Berimanlah pada Allah. Fir'aun suami mak tu bukannya Tuhan mak oi, Allah Tuhan kita. Mak dia beriman. Fir'aun tahu isteri dia beriman pada Allah. Keluar kamu daripada agama Musa. Agama Musa tu sesat. Agama kita nenek moyang betul. Isteri Fir'aun kata, dah abang oi, agama Allah yang dibawa oleh Nabi Musa itulah agama yang benar. Kata Fir'aun, kalau kamu tak keluar, aku bunuh kamu. Bunuh pun bunuhlah. Aku tak inginkan kemewahan dunia ni abang. Aku tak ingin harta benda ni. Ni dunia belaka. Aku bermohon kepada Allah, gantikanlah aku tempat yang lebih baik dalam syurga. Tuan-tuan boleh buka dalam benda ni, dalam juzuk yang ke-28. Kisah Fir'aun bercakap dengan Asyah. Asyah kata dekat Fir'aun, aku tak ingin kekayaan kamu ni. Yang aku minta ialah dalam syurga. Akhirnya Asyah dibunuh tuan-tuan. Suami bunuh isteri dia. Fir'aun bunuh Asyah. Allah gantikan Asyah rumah dalam syurga yang sangat hebat. Malah Asyah menjadi ketua wanita di dalam syurga. Kalaulah tuan-tuan Nabi Musa kata dekat Allah, aku takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali, apa jadi pada Asyah? Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, hati kena lapang. Kalau orang tolak kita sekarang, mungkin tahun depan dia terima. Mungkin hari ini mereka tolak Islam. Bila kita baik dengan mereka akan faham Islam. Kita tuan-tuan, bila nak memahamkan Islam, kita tak boleh daripada jauh. Kita tak boleh daripada jauh. Kita kena pi. Sebab itu Allah kata izhab, pergi. Maknanya kena pergi. Nabi Musa pergi, Nabi Ibrahim pergi, Nabi Muhammad pergi. Nabi Muhammad hantar surat. Dia bukan bercakap daripada jauh, dia bercakap depan-depan. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Jahal tu berpuluh-puluh kali tuan-tuan. Selama 10 tahun, selama 13 tahun Nabi duduk di Mekah, berpuluh-puluh kali Nabi pergi jumpa. Boleh kata sebulan 2 kali jumpa dengan Abu Jahal, supaya ajak Abu Jahal ni masuk Islam. Maknanya bukan sekali, Abu Jahal Islam, pirah tak dapat saya aku. Okey, bye-bye. Nabi balik rumah, Nabi bercari orang lain pula. Dah, Nabi pergi tuan-tuan. Yang ini yang kita kena ada jiwa kita. Namanya ialah lapang dada. Lapang dada. Saya minta pada tuan-tuan yang cintakan pada Islam, yang cinta pada perjuangan Islam, lapang dada. Kalau mereka tolak, tak apa. Nanti insya-Allah aku dakwah lagi. Saya dah habaq pada tuan-tuan banyak kali dah. Ya, saya habaq banyak kali daripada tuan-tuan. Dengan musuh kita, dengan orang yang tak suka kita, kalau kita buat baik, kita doa, insya-Allah dia terima. Buat baik ya tuan-tuan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada satu orang bila saya ceramah, dia bangun. Bila saya pergi surau, dia tak nak salam. Bila jumpa di market, dia tak mau tegur. Kenduri kahwin, saya sampai, dia basuh tangan, dia belah. Walaupun nasi tinggal separuh, cukup menyampah dengan saya. Tak apa, saya tak kecil hati, lapang dada. Hati kena besar, hati kena besar. Satu hari anak dia naik motor, pergi ambil adik dia. Anak dara dia naik motor, helmet tak pakai, apa pun tak pakai, pergi ambil adik sekolah, darjah 1. Saya nak pergi sembahyang Zuhur, nak masuk ke surau, budak ni keluar naik basikal, tak tengok kiri kanan, anak dia langgar, pam, naik motor, melambung budak tu, pam, jatuh. Darah kepala ni, darah muka. Yang budak kecil ni naik basikal, jerit, "Mama, orang langgar adik." Mak dia main tuan-tuan, main duk tujuh kepala anak darah jatuh, dah lah kawan darah. Bodoh punya budak, lesen tak ada, helmet tak ada, langgar anak orang.
Buta. Tu bahasa orang Perak lah tu. Saya kata sabar makcik, budak ni naik elok dah, dia elok dah. Anak makcik ni keluar main naik basikal laju, tak ada brek apa terus. Saya ada depan ni saya nak masuk. Yalah, kalau betul anak saya salah pun dia salah juga, tak pakai helmet. Saya kata suami makcik semalam pun tengok naik motor tak pakai helmet apa, duduk dalam kampung helmet apa. Saya pun tak pakai helmet. Saya kata saya pakai piah ni nak pergi bayar surau. Ni budak tu nak ambil anak dia, adik dia sekolah. Tak ada anak makcik pun tak ada apa, basikal pun sikit je rosak, pergi balik. Ni budak ni berdarah ni, lagi pensan berdarah. Saya buh dalam kereta, buat balik. Saya ambil rumah, pergi ambil kereta, buh dalam kereta saya, pergi klinik. Saya tanya kat dia, adik hang nama apa? Darjah apa? Saya pergi ambil pula. Tinggal dia kat klinik. Pergi ambil adik dia. Pergi ambil adik dia, pergi hantar kat rumah dia. Lah, pasal apa ustaz yang hantar anak saya ni? Anak kok tu ada kat klinik, lagu depan surau. Jadi saya pergi ambil budak ni dulu. Saya bawa isteri dia pula, bawa anak-anak dia pergi klinik. Doktor tengah duk cuci, duk cek kepala ni. Saya kata, kok saya dah pukul 2 lebih ni, saya dah kelas pukul 3. Tak apa ustaz, lagi saya telefon suami kak ustaz bila balik, terima kasih. Suami dia ni ya hak benci dengan saya. Lepas isyak tuan-tuan, dia main malam tu lelaki bini. Ting tong. Kata, masuk abang, apa hal ni? Laki tunduk. Ni main nak ucap terima kasih kepada ustaz lah. Pasal tolong anak kami tadi apa semua ni. Suami main nak minta maaf lah. Dia peluk tuan-tuan. Tak maaf, saya silap. Tak ada apa, biasalah. Cuma saya tak sebut biasa bro. Masa tu tak ada perkataan tu lagi. Perkataan tu tak ada lagi masa tu. Sekarang tuan-tuan, kalau saya mengajar di Ipoh, dia duduk depan sekali. Dia kerja dengan taksi. Masa tu saya kereta sebuah, nak ambil isteri, kadang-kadang saya pergi ceramah tak balik rumah. Siapa yang nak pergi ambil? Saya telefon dia. Pergi ambil, tengok. Pergi ambil taksi, bayar dia tak ada. Sekarang tuan-tuan dia tak buat taksi, tak larak tu orang. Saya pergi mana pun mengajar, dia buat kitab, dia duduk depan sekali. Kadang-kadang dia main rumah tanya ustaz, malam ni ada kuliah? Ada? Tak apa, saya nak pergi. Kalaulah saya tak tolong tuan-tuan, kalaulah saya tak peduli ke anak dia, sampai kelar dia ludah ke mak. Sampai kelar dia tak bagi salam, sampai sekarang ni pun tuan-tuan duk basuh tangan kalau pergi kenuri, tak mau cakap dengan kita. Ini yang disuruh kepada kita lapang hati, disuruh lapang dada. Dan disuruh lapang dada ni tuan-tuan supaya kita ni sangka baik dengan orang, sangka baik dengan orang. Jangan cepat buat persepsi. Hari Khamis yang lepas, hari Rabu yang lepas, ada satu reporter daripada di Tube TV datang jumpa saya. Dia temu buat tentang persepsi. Apa berapa ustaz tentang persepsi? Saya kata persepsi ni kita suka minum Pepsi lah. Kita ni cepat sangat sangka. Cepat sangat sangka. Tengok pakai lagu ni, Ustaz Kazim macam mana cerita ni, Palestin ke apa? Dah, cepat sangat sangka. Serban tak pakai topi sudu. Ustaz Kazim tak warang, pakai topi sudu. Saya pakai songkok hitam. Ustaz Kazim ni nak dicalon. Ni nama dia persepsi, tak habis-habis. Cepat sangat kita tengok bergambar mungkin tak. Ni rasa ni dia di belah sana dah tengok duk gambar sebelah. Kenapa kita cepat persepsi? Apa salahnya tuan-tuan nak dakwah? Kalau kita tak cakap tuan-tuan, macam mana orang nak faham Islam? Saya pergi bercakap dengan satu perempuan yang tak pakai tudung. Duduk depan. Cerita, cerita. Mudah-mudahan dia balik nanti dia pakai tudung. Bila dia main kali kedua, dah tutup aurat. Dia dah tutup aurat. Ini yang saya katakan, jangan ada cepat persepsi. Kita pandang baik, nama dia husnuzan. Pandang baik. Lama-lama tuan-tuan, dia akan baik. Bila kita buat cepat, dia ni tak mau, ni dia dah tak mau macam itu. Habis-habis ceramah, habis-habis temu buat dengan reporter ni. Saya bawa reporter ni pergi melawat sekolah. Melawat sekolah saya.
Dia kata, Ustaz, Astagfirullahalazim, saya set daripada kepala saya, sekolah ustaz ni, sekolah pondok ni atak buruk, guru biar, atak rembiar lah, apa semua, rupa-rupanya macam universiti, college. Saya kata itulah persepsi. You temu buat saya tentang persepsi, you lagi kuat persepsi. Asal faham sekolah Islam mesti buruk, asal faham sekolah pondok mesti buruk. Ya, saya pun kena betul diri saya. Tak, kita macam itu tuan-tuan. Sebab tu jangan kita hangkau persepsi. Macam orang jumpa saya dekat Golok, jumpa Ustaz Kazim semalam kat Golok. Ya ke? Tak tahu apa, tapi nampak dia keluar dari hotel. Memanglah, dah saya duduk kat hotel, tapi nampak gitulah, bawah tu nampak perempuan ramai. Memanglah. Pasal apa kata tak tahu dia cari perempuan kot. Pasal apa yang persepsi dia macam itu? Sebab itulah yang dia buat. Kalau aku pergi Golok, aku pun cari perempuan. Jadi dia sangka siapa yang pergi ke sana semuanya cari perempuan. Itu namanya persepsi. Kita tak boleh macam itu tuan-tuan. Islam mengajar kepada kita supaya jadi baik. Sebab itu Nabi Musa kata, lapangkanlah hati aku. Kalau dia tak mau Islam sekarang, mungkin lambat laun dia akan terima Islam. Betul tuan-tuan. Saya buka sekolah saya tahun 2005, siap 2006. Orang main tuan-tuan, orang main. Tak elok lah sekolah, tak siap lah, apalah. Lah anak dia main mengaji, cucu dia main mengaji. Bila saya lalu keluar ke pintu pagar, dia tunggu cucu sekolah. Dia tengok saya keluar, dia letak muka dia atas handle motor. Dia ingat saya tak cam muka lah. Dia tak mengaji, anak dia mengaji. Persepsi kita. Sebab itu bila ada pasar raya Maidin, pasar raya Maidin ni buka dekat kampung saya di Manjui, orang pakak duk marah. Tak lama habis tutup kedai runcit, habis orang Melayu berniaga, habis. Pakak tunjuk perasaan. Main jumpa saya, Ustaz, kita lawan Ustaz ni, pasar raya ni main, habis kedai-kedai kita ni, habis. Ustaz tengoklah nanti. Tak apalah, mereka nak buat Maidin pun Islam juga, apa masalahnya, bayar zakat juga, biar lah rezeki masing-masing, saya kata. Bila buka bulan 4 yang lepas, bulan 5 buka balik sebelum puasa, bulan 5 bulan 6, yang hak tunjuk perasaan tu dia beli awal sampai. Saya tak bohong tuan-tuan. Saya nak pergi sekolah saya pukul 8, saya tengok dia ada lah, dia siap nego durian lagi depan Maidin tu. Buka gerai malam tu, buka dah, booking dah tempat nak nego durian, paling awal sekali. Masya Allah. Sampai kelar hak mana hak duk kutuk tu, saya tengok depan rumah dia semua plastik sampah cok Maidin. Maknanya dia beli barang kat Maidin. Tak, saya tengok entah. Saya nak pergi ke sekolah saya tu, sekolah saya belakang Maidin. Tiap-tiap hari saya tengok mana hak bangkang, dia sampai dengan bini dia tu, dia duk buat barak masuk dalam kereta. Hoi masuk barak. Kalau nak patut bantah, saya kena bantah. Pasal kami, keluarga kami ni ada kedai runcit. Kedai runcit kami dengan Maidin tak sampai 5 minit jalan kaki. Patut saya bantah, lingkuplah kedai kami. Ni kedai keluarga. Saya patut bantah. Bila tengok penyata abang saya tunjuk, bila Maidin buka ada terjejah, tak ada apa. Macam biasa bisnes. Itulah yang kata rezeki masing-masing. Kita susah hati apa. Saya tanya kepada orang hak jual ayam, macam mana Cik Salam jual ayam? Okey, Maidin main jual ayam. Tak ada apa tak? Dia rezeki dia, kita rezeki kita. Pelanggan saya ada. Ingat senang, nak pergi parking, nak cari parking, nak jalan pergi cari troli, pusing pula nak pakai ayam 2 kilo punya pasal. Sekali nak kena beratok panjang pula, beratok berapa jam pula nak habis pula, pergi cari parking pula, jaga tahan pula, masuk. Baik aku beli kedai runcit. Tak ada jejak apa. Saya dapat tahu Depok, bukan saya kempen Maidin pula ni, saya nak cerita juga ni. Lapang hati ni. Hak mana ayam habis, dia pergi market, dia beli ayam semua hak berniaga tu, tak Maidin. Alhamdulillah, dia bayar zakat. Orang Melayu boleh kerja di situ, kita peniaga boleh beli. Tak terjejak apa daripada duk tolong cahaya Nualik, dia ada di situ. Alhamdulillah. Manjui adalah kampung Melayu yang paling besar dalam Malaysia. Kampung Melayu, tuan-tuan kalau pergi Manjui, sesak kompong, jalan banyak. Bila dah operasi,
8.30 saya akan sampai depan pintu pagar sekolah saya. Sebab apa? Sebab saya suka tiap-tiap pagi 8.30 sampai pukul 9 pagi Maidin pasang Quran. Saya duduk dengar Quran setengah jam. Dengar baca Quran. Kuat dia pasang. Pukul 9 dia tutup. Saya pun masuk pejabat mengajar orang tua. Nanti pukul 1 suku 1.19 dia berhenti. Sekarang telah masuk waktu zuhur bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Segala urusan perniagaan dihentikan untuk memberi laluan kepada azan. Yang tengah duk tag barang tu dia letak, kaunter tu letak. Pakai duk diam. Cina tanya, apa sih tak laki lah? Azan. Dengan Cina pemenuh sampai habis. Bukankah itu bagus? Habis dia pula, tuan-tuan. Sesiapa yang ingin mendirikan solat berjemaah dipersilakan ke tingkat bawah. Surau di tingkat bawah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan bulan Ramadan yang lepas, pelajar-pelajar saya jadi imam tarawih dalam Maidin. Budak-budak lain pergi semayang, orang peniaga-peniaga pergi semayang, hak beli barang pun pergi semayang. Bukankah itu bagus? Tak mana yang tak kena? Pelan-pelan kita buat, janji kita pegang. Saya nak abang pada tuan-tuan, bila mereka buat macam itu, orang Cina tak komplain, orang India yang kerja dalam pun tak komplain. Pembekal barang ni orang Cina pun tak komplain, pembekal orang Islam pun tak komplain. Mereka duk azan. Pasal apa? Pasal kami cari makan dengan Maidin, kami kerja dalam Maidin, kami duk hantar barang dekat Maidin. Dan kenapa Maidin teruskan azan? Sedangkan pekerja dia ramai yang bukan Islam. Kalau hampa nak kerja, kerja. Kamu tak kerja, apa berhenti. Inilah kekuatan ekonomi. Bila orang Islam kuat ekonomi, tak ada siapa berani angkat kepala, tak ada siapa berani angkat muka. Yang kita hari ni, orang Islam ni, orang berani tojoh kepala, duk tonyoh kepala ni pasal ekonomi tak kuat. Dahlah kekuatan tidak ada, kekuatan perpaduan tidak ada, kekuatan ekonomi tak ada. Apa yang mereka nak takut dengan kita? Habis kuat mereka boleh bakar je. Boleh bakar bangunan kedutaan Amerika. Habis kuat yang tu je. Tu pun bangunan mereka balik. Apa bukan jadi apa? Dia tak boleh buat apa. Bukan boleh nak buat sekatan ekonomi, tak nak jual minyak ke apa ke. Takkan Arab Saudi berani berhenti minyak jual dekat Amerika. Walaupun filem ni filem menghina Rasulullah, dia teruskan juga jual minyak. Iraq teruskan jual minyak pada Amerika juga. Tak ada apa-apa kesan. Sebab dia tahu ekonomi dunia, ekonomi orang Islam, mereka pegang. Habis-habis kuat orang kita yang tunjuk perasaan, bergaduh sama-sama polis orang Islam dengan orang sesama Islam. Tapi tak ada apa. Kalaulah kita gunakan kekuatan ekonomi kita, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi pada kita minyak itu, tak payah kita nak kolek derma malam ni pergi tolong Palestin. Ni. Tapi macam mana nak buat? Tak ada apa. Jordan tetap benda yang sama. Kuwait, dia peduli apa Kuwait? Dia tetap simpan duit dekat Amerika. Arab Saudi, sibuk yang amat, tetap duit simpan pada Amerika. Tak ada apa, tak ada jadi apa. Turki, dia tetap membenarkan negara dia menjadi pengkalan Amerika untuk menyerang negara-negara Islam. Tak ada apa jadi masalah apa. Pakistan, supaya juga nak pergi serang Iraq. Pakistan kata tak apa, mai duduk tempat kami. Nak bunuh Osama bin Laden, tak apa, mai duduk tempat kami. Cari Osama bin Laden. Tak ada apa yang orang Islam boleh buat. Sebab tu mereka kata lantak dia tunjuk perasaan dia bagi sebulan, bagi senyap. Sebab tu kalau kita gunakan kekuatan ekonomi kita, serupalah di dalam tanah air kita, memang orang Melayu tak kuat. Tak kuat tu pasal ekonomi tak gabung. Tak kuat tu sebab kita tak bersatu. Cuba ekonomi kita bersatu, cuba ekonomi kita kuat, InsyaAllah tuan-tuan, mereka cari kita. Dulu saya ingat ada satu iklan ubat gigi. Orang duk heboh merata kata ubat gigi dia ada tulang. Heboh, orang Islam tak beli. Sampai dia sewa surat khabar tu, dia tempah iklan muka penuh, ubat gigi kami halal, diluluskan oleh JAKIM. Pelekat ubat gigi dia. Pak siapa yang dia sampai begitu sekali tahap iklan yang mengatakan ubat gigi dia halal? Sebab orang Islam tak beli. Sampai dia kelang kabut, tuan-tuan. Orang Islam tak beli, dia kelang kabut. Orang Islam pakai duit cari halal gel lah, mukmin lah, zaitun lah, pak. Sampai dia kena iklan balik.
Ini kekuatan yang kita kena gembeling, tuan-tuan. Yang kita kena buat kuat. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena berlapang dada. Kita kena berlapang dada. Anak kita ni satu benda je. Sembahyang rajin, puasa rajin, baca Quran rajin. Cuma sekarang ni satu benda je. Dia ni malas. Macam mana nak ubat malas ni? Lapang dada. Cari jalan macam mana nak ubat. Jangan terus benci dia. Isteri kita ni satu benda je. Malas masak. Sembahyang buat dah, baca Quran buat dah, puasa buat dah, solat rajin, duduk dalam rumah bersih, penyegan yang amat masak. Macam mana nak bagi senang dia ni masak? Betul yang tu lah. Jangan dengan sebab malas masak cadang nak nikah lain. Cadang saja. Yang ni yang timbul masalah ni bergaduh. Bila kita duduk cadang, aku cadang nak nikah lain, malas masak. Langsung isteri tu tak semayang, tak apa, hilang semua sekali. Yang kedua, Nabi Musa minta pada Allah, wa yassirli amri, dimudahkan segala urusan. Tuan-tuan di sini kalau nak jadi pendakwah, tuan-tuan di sini kalau nak jadi pejuang Islam, tolong mudahkan urusan. Jangan bagi banyak berkira. Birokrasi jangan bagi banyak. Jangan mengada-ngada. Nak buat apa pun nak bagi susah. Nak buat apa pun nak jadi payah. Islam itu adalah agama yang senang, mudah. Kenapa nak susahkan? Tak payah nak protokol banyak-banyak. Islam adalah agama mudah. Mudahkan. Sebab banyak orang yang jadi susah. Saya duk jumpa orang ni, tuan-tuan, macam-macam manusia ya nak bagi susah. Kita kata saya nak minang adik kamu. Adik kamu ni dah berkenan sangat dengan budak ni, saya wakil dia untuk minang adik abang. Jadi mereka dia harap sangat-sangat mereka nak kahwin. Saya ni kira main orang tengah. Jadi saya minta kalau boleh kita bagi jadilah. Mereka ni duk cinta, duk jumpa lah. Abang dia kata boleh, kami dah pakat. Antara dia 7,000 lebih. Budak ni dalam bank ada 700 setengah. Nak cari 10 kali ganda ni bila nak dapat. Dia pembantu kedai, gaji 700 setengah sebulan. Saya kata asal berat kot. Tak, saya balik rumah, balik. Saya makan bihun, dia jamu bihun, makan bihun. 3-4 hari abang dia main jumpa saya. Ustaz, macam mana hari tu jadi ya? Pasal tak jadi kot, saya baru nak telefon tak jadi. Pasal apa tak jadi? Pasal budak tu kata tak cukup duit. Lah, Ustaz tak minta kurang. Nampak? Saya letak tinggi tu supaya Ustaz minta kurang, kita kurang lagi. Saya ni jenis tak minta kurang. Saya kata cuba apa letak 2,000, besok kita pergi menikah. Sampai kelar tak menikah adik dia, tuan-tuan, anak perempuan dia. Yang budak lelaki ni beranak 3 dalam. Cubalah dimudahkan. Bagi mudah, tapi jangan ambil mudah. Cuma mudahkan urusan. Sebab tu tuan-tuan Nabi kata mudahkan, yassir wala tu'assir. Apa benda yang kita nak buat, bagi mudah. Nak buat masjid, macam mana nak bagi mudah orang datang masjid? Macam mana mudah nak bagi parking, tandas bagi mudah, semua mudah. Kena buat. Kena buat, tuan-tuan. Kalaulah kita faham ayat ini, tuan-tuan, faham hadis Nabi ini, tuan-tuan, orang Islam lama dah maju. Pasal Allah kata cari jalan bagi mudah. Panasnya. Cari jalan bagi sejuk, buh kipas. Kipas pula patok saja, buh ekor. Tu Islam suruh kita bagi mudah. Saya pergi ceramah di Singapura, tuan-tuan, kipas-kipas ni tak ada lah, ni yang kecil-kecil ni tak ada. Helikopter punya kipas, tuan-tuan. Subhanallah, besar gila. Kita tengok sekali buka semua terasa, tuan-tuan. Ni hak dekat tiang, sebab tu ramai nak menyandar kat tiang. Tuan-tuan pergi Singapura, kipas mereka ni macam helikopter. Subhanallah. Buka 1 cukup, buka 3 terbang kain, tuan-tuan. Pakai kain pakai terbang, jubah terbang. Subhanallah. Dia kata senang Ustaz, dengan 1 kipas 1 masjid terasa Ustaz. Betul. Kalau buka 3 bumbung terbang Ustaz. Mereka beli daripada Australia, 1 berharga $12,000, bersamaan dengan duit kita dekat-dekat 30,000. Tuan-tuan, cuba kita cari jalan tengok macam mana kita nak buat satu benda jadi senang orang.
senang. Kalau kita buat macam itu, tuan-tuan, kita jadi ustaz, menyenangkan orang nak murid faham. Cari jalan. Dulu kita duk mengajar alik datik a, alik bawah i, alik dakpan u, a i u. Nak sebutnya a i u tapi lambat, jauh kono panjang. Alik di atas a, alik di bawah i, alik dakpan u, a i u. Kalau begitu teruslah sebut a i u, lagi senang. Itu nama dia iqra, nama dia qiraati. Besar pahala orang yang mencipta kaedah iqra' tu, tuan-tuan. Dia memudahkan orang. Dulu Quran tidak ada titik, tidak ada baris. Zaman sahabat tidak ada titik, tidak ada baris. Datang Sayyidina Osman, datang ulama-ulama selepas itu, tuan-tuan, duk fikir Islam sekarang dah sampai ke China, Islam dah sampai ke tanah Melayu, Islam dah sampai kepada India, Islam dah sampai Afrika yang tak erti cakap Arab. Macam mana nak baca Quran? Bubuh titik dua ta di atas, bubuh jim tengah-tengah, jim mata satu jadi huruf jim. Duduk jim bubuh titik atas, jim pakai tocin. Akhirnya zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada, tuan-tuan. Bayangkan kalau tidak ada lah titik baris, macam mana kita nak baca Quran? Betapa besarnya pahala orang yang mencipta, dipanggil sebagai ulama dokti. Ulama dokti inilah yang membariskan Quran, baris 2, baris 3, baris depan 69, 99. Subhanallah. Nabi menyuruh kita bagi senang orang. Cari jalan, tuan-tuan. Macam mana nak dakwah bagi orang senang faham? Bagaimana nak dakwah bagi orang senang menerima? Sebab itu, tuan-tuan, kita tak boleh dakwah di dalam masjid saja. Saya habaq pada tuan-tuan banyak ke dia. Kalau orang tak mau semayang di masjid, pasal sibuk niaga di pasar malam, masjid pindah ke pasar malam. Kita buat masjid bergerak, pindah kemah, bawa kanopi, bawa sejadah dalam stor, bawa tok imam, usung tok bilal, bawa mikrofon, mobile punya mikrofon, bang dekat pasar malam. Minta dekat bahagian air punya ni, penyediaan air Pulau Pinang, sediakan tong ambil wuduk. Apa salah? Saya pergi di Kedah, nama dia Sadar, syarikat air Darul Aman Sadar. Saya pergi Kenduri, ada 4 tong dia hantar orang Kenduri. Saya tanya ni ayak Sadar apa ni, Pak Ngah? Oh, yang ni dia pun ambil hantar. Senang, kita tak gaduh. Kita ayak tak ada, tak apa dia pun senang. Sadar ni kalau boleh hantar kat pasar malam, cantik. Tong dia besar, tuan-tuan, isi 1 lori, pergi semayang pasar malam. Siapa nak ambil wuduk situ? Yang tak ambil wuduk, hak menega air sirap pun pergi tolak air Sadar juga gambar, tuan-tuan. Dia pergi baju, pergi jual ke orang. Kita sediakan kapet, kita sediakan tok bilal, kita sediakan tok imam, kita bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak ramai dah peniaga bawang mai jual, mai semayang. Yang menega semayang, yang menega bawang mai semayang, yang menega pembalik mai semayang, yang beli telur pun semayang kan. Tok depan-depan sak ada telur, bergolek telur mai kat dia, lagi dia tolak pula masuk dalam plastik. Masalah dia kita tak buat, kita tak memudahkan mereka. Yang kita buat, tengok buah-buah tu mayang dah, apa nak jadi ni? Ustaz punya marah sampai nak telan mikrofon. Apa jadi macam itu? Kita pergi dekat dia, cakap benda ni, kita kena cakap. Alhamdulillah, tuan-tuan, tadi saya singgah sembahyang kat Petronas. Ada tanda, ada surau. Mai sembahyang, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah, tuan-tuan. Mudahkan orang. Yasir wala tu'asir. Boleh sembahyang, relax je sembahyang. Pasar raya, sembahyang surau. Maybe boleh buat surau, bang, 1 kampung, 1 taman, 1 pasar raya, bang. Mudahkan orang. Kita buat kenduri kahwin, mudahkan orang. Hari ni kenduri banyak, besok pun kenduri banyak. Pasal apa nak bagi susah orang? Buat kenduri belah malam. Ni belah siang tu dia ustaz menjeruk, ustaz 6 tempat, ustaz 7 tempat. Tadi saya pergi kenduri, tadi orang tu habang nak pergi cerah, duk di Ipoh. Ustaz ni kali ketiga saya kenduri hari ni. Ada lagi Tuan Haji? Ada di Cerah. Jauhnya sampai Tuan Haji, Allahuakbar, jauh gila, tuan-tuan. Daripada Ipoh nak pergi Cerah, nak pergi pegang kenduri je.
Lepas tu nak patah balik pula. Patah balik pula. Malam ni mereka nak buat kenduri, orang nak pergi haji. Ui, pergi haji pula dah. Hai, borel lah perut kita tuan-tuan. Cuba kita buat kenduri yang senang. Himpunkan setempat. Himpunkan setempat, buat kat stadium ke, buat kat padang bola ke, jalan satu kampung main makan. Ada orang akik tangan ustaz, kalau kita buat kenduri ramai-ramai macam itu, salam seluk kira macam mana tak? Jadi macam mana nak kira salam seluk? Salam seluk pula dah dia kira. Hang ni nak menega kan, nak jemput orang makan, duk kira salam seluk tak habis-habis. Tak pernah pakai jubah pun tuan-tuan. Hari anak dia menikah pakai jubah. Pasal pokek labuh sikit dia kata. Oh, ini bisnes tuan-tuan ni. Kita tak mau macam tu. Kita nak bagi mudah. Mudah kan? Abang, ni kita nak buat kenduri kesyukuran ni. Anak kita boleh masuk universiti. Modal dah dalam 100. Nak buat pagi masjid, ramai abang dalam 4 sak. Jangan buat lepas isyak, buat lepas subuh. RM100 cukup tuan-tuan. Yang ada faham, tak faham sudah. Buat lepas isyak 4 sak, 1 sak 50, tak 200. Tak cukup RM100. Buat lepas subuh, setengah sak je. Insya-Allah. Itu Islam menyuruh kita ni buat satu benda bagi orang senang. Bagi orang senang tuan-tuan. Sebab tu bila saya berceramah menggunakan bahasa yang sangat mudah orang faham. Bagi mudah orang faham. Jangan duk cakap bahasa belit. Ustaz, benda ni haram tak ustaz? Kita nak kata dia haram tu dia haram tak, tapi dia tak haram sangat. Dia haram tak haram sangat. Dia ni macam mana? Nah, ini macam mana? Orang boleh belakang kata haram jadah. Cuba kita cakap tu tuan-tuan, cakap bagi orang senang faham. Saya cakap pada tuan-tuan, saya ceramah di masjid. Yang datangnya 1,000 orang, 500 orang di masjid. Kalau di Padang mungkin 3-4 ribu orang. Tapi kalau saya berceramah dalam televisyen, berapa juta orang tengok. Tapi bila saya masuk televisyen, orang kentam saya. Wah, dia masuk TV ya. Belah tenang. Tenik belah. Saya berceramah dalam masjid tuan-tuan, duduk di luar, duduk di belakang baru 500 orang. Tapi kalau saya ceramah, saya terima salam Baitullah. Ni dekat nak haji dah. Rancangan salam Baitullah terbit dah. Salam Baitullah tuan-tuan, setiap malam keluar. Tahun lepas dekat 2 juta orang tengok. Sekali tengok salam Baitullah. Pasal orang nak tengok pergerakan jemaah haji. Kita buat secara langsung di Mekah, di Madinah. Sekarang jemaah haji telah sampai di Madinah. Kita bersama dengan wartawan kita di sana. Bagaimana perkembangan di Madinah sekarang, Tuan Haji? Terima kasih Dr. Ridwan. Kita sekarang berada di Madinatul Munawwarah dan jemaah kita baru saja sampai. Dia tunjuk gambar Pak Haji berubuk beg, angkat beg, berbulat beg. Anak menantu dia kata, "Mak, tu nampak tuan-tuan." Pakat duk kumun satu rumah ada 10 orang. Bayangkan tuan-tuan, tak 2 juta orang tengok. 2 juta orang tengok. Yang nak pergi haji tuan-tuan 900,000 yang berdaftar. Mereka nak tengok ni tuan-tuan, 1 juta orang tengok. 1 juta yang nak pergi haji, nama tak naik. Ni hak adik-beradik dia, Tok Menakan, Cik, Tok Lang, Pak Lang semua ni. Tak 2 juta. Sebab tu saya masuk salam Baitullah. Cakap Forum Perdana Ehwal Islam tuan-tuan. Saya tanya pada penerbit dia, sekali siaran berapa? Dia kata, "Ustaz, lah dah naik dah dekat 800,000. Dulu 200,000, lah 800,000 dah." Sebab tu saya keluar. Saya cakap benda-benda itu supaya benda ni mudah orang buat. Kita keluar dalam YouTube, kita keluar dalam Facebook, kita buat Skype. Ini buat dah. Sebab tu bila kita tengok kuliah Ustaz Azhar, dia buat Skype, satu Malaysia, satu dunia boleh tengok. Mudahkan orang. Yang inilah yang Islam suruh kepada kita. Kalau nak jadi orang yang pendakwah, nak jadi orang yang memperjuangkan Islam, buat sesuatu yang memudahkan orang. Supaya orang boleh senang akses dia, orang senang boleh ambil dia. Jangan sekali-kali menyusahkan orang. Yang ketiga, Nabi Musa minta apa? Bagi fasih lidah. Lidah kena fasih. Berkali-kali saya cakap pada tuan-tuan,
Baru ni saya pergi bercakap di Sarawak kepada pendakwah-pendakwah orang-orang Islam dalam rumah panjang. Pendakwah kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam daripada suku Bidayuh, suku Melanau, Iban. Saya tengok pendakwah-pendakwah ni dekat Darul Hikmah nama dia. Kalau kita di Semenanjung nama dia Perkim. Depa di Sarawak nama dia Darul Hikmah. Saya bercakap untuk depa. Untuk depa tuan-tuan, ada pendakwah yang buta. Mai duk salam, terima kasihlah Ustaz sudi datang ke negeri kita. Terima kasih Ustaz. Buta. Saya kata macam manalah dia masuk hutan dakwah dengan orang Iban. Kuat semangat tuan-tuan. Kebanyakannya orang Indonesia. Orang Indonesia. Saya tanya kenapa orang Indonesia yang banyak jadi mubalik Islam. Dia kata orang kita tak sanggup. Saya pergi tuan-tuan, saya pergi jauh ke dalam tu tengok orang Bidayuh. Saya kata kalau aku pun tak sanggup. Maidin tak ada. Entah kan Astro kena naik kereta tu dalam TV baru dapat Astro. Memang tuan-tuan, hanya depa sanggup tablik spring lah pada sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang duduk di sana, yang mengajar Quran, yang buat gaji tuan-tuan bukan mahal, paling tinggi 1,200. Tu pun dah 20 tahun kerja. Sebab tu kita jangan duk hina orang. Kita ni tuan-tuan duk di bandar besar, kita duk di bandar raya, bolehlah kita cakap kita pejuang Islam belum tentu lagi. Cuba duk di Sarawak. Baru kita tahu. Saya bulan depan saya pergi lagi 4 hari sudah dah nak duduk dengan orang Iban pula. Duk ceramah lah ekor macam ni siapa pun tak apa. Main ceramah lebuh raya apa orang pergi ambil, naik kapal terbang orang pergi ambil, hotel orang bagi, makan orang bagi, duit poket orang bagi. Tak apa, itu dakwah style kita. Tapi jangan duk hina orang. Kadang-kadang kita ni tempat mewah ni kita boleh ceramah. Jom masuk hutan. Bila saya pergi tuan-tuan, ya Allah, yang kita duk pergi orang asli. Dekat Semenanjung ni orang asli yang kita duk pergi. Bila pergi ke sana tuan-tuan, cabaran mereka lagi kuat. Kita masuk lagi hak puak-puak tu lagi kuat. Mereka banyak duit. Mereka ni lagi kuat tuan-tuan. Machinery mereka lagi kuat. Kekuatan mereka lagi besar. Duit mereka lagi banyak. Kita tak mana nak pergi. Sekali pergi tuan-tuan kena naik Pajero 4-5 biji. Kena isi makanan. Buat makan baru orang datang. Buat makan baru orang sampai. Rupanya apa yang Nabi cakap tu betul tuan-tuan. Nak tarik orang mai ni kena 4. Pertama bagi salam, yang keduanya bagi makan. Baru orang datang. Betul tuan-tuan. Nabi kata ada 4 benda nak tarik orang. Pertamanya ifsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Tuan-tuan kalau nak bagi ramai lagi malam ni jamu makan. Tulis kat banner tu, jamuan disediakan. Insya-Allah tuan-tuan. Memang Nabi suruh buat. Siapa nak sponsor? Bila saya nak pergi Sarawak, orang tanya, Ustaz nak pergi Sarawak tak? Ya. Ustaz nak pergi buat apa? Orang kata nak buat apa? Pergi ceramah lah, dakwah. Ingat nak buat apa? Dah nak kirim ni gambar. Ada yang kirim gambar, ada yang kirim minyak lintah, ada yang kirim padi rumah, beras bukit. Tapi tak ada pun yang kirim duit dekat saya. Habuan nak dakwah kat mereka. Ni Ustaz ni ada 1,000 pokok Ustaz nak tolong nak beli barang bagi kau orang Iban ke apa tak? Mana ada? Yang ada Ustaz ni gambar ni, jangan lupa gambar. Saya nak beli mana? Hak duk iring, hak duk escort saya tu 4-5 orang. Takkan saya nak cakap ni gambar ada gambar. Dengan minyak lintah ada. Saya boleh cover lain. Ni kawan saya besar. Dalam hati dia pun kata apa? Kawan kan? Tuan-tuan, tak ada orang yang bagi duit. Macam mana kita nak bergerak tuan-tuan? Nah Ustaz beli beras pergi hantar kat mereka tu. Tak ya? Sebab tu tuan-tuan bila Palestin ni, Aman Palestin ke siapa ni? Anjuran siapa ni? Ni syarikat apa ni? Ni. Kita tak boleh pergi Palestin. Kita tak boleh bantu orang Palestin. Bagi duit je dia lah. Kita nak pergi Palestin ni ke? Bukan kata Palestin. Mereka pulang pun tak boleh pergi tuan-tuan. Kita bagi duit.
Tolong mereka buat kerja. Alhamdulillah ni bank ada, semua benda mereka semuanya ada. Mereka pergi hantar. Jadilah macam saya pergi dakwah dekat orang Iban tadi lah. Bukan saya minta duit tuan-tuan, saya tak minta. Tapi saya cerita, ya orang pesan banyak. Tapi orang bagi untuk dakwah tak ada. Serupa saya buat sekolah. Orang bagi duit untuk buat bangunan banyak. Boleh buat surau, boleh buat ustaz nak buat surau, tak apa makcik bagi 1,000. Kami buat kerja ni nak makan apa? Kami buat kerja ni macam saya di siang malam duduk ceramah, tuan-tuan. Ustaz ni 500 ni wakaf kapek. Alhamdulillah. Saya hak ustaz ni hak duduk ni nak makan apa, tuan-tuan? Dah lah kerja tak ada, kerja saya ceramah. Orang bagi duit ustaz ni buat puluh ayak ni, ustaz ni duit riba, ustaz ni buat jamban. Kami ustaz-ustaz ni, saya pendakwah ni tuan-tuan, nak makan apa tu? Kalau orang tak fikir, memberi bantuan kepada depa lagi besar daripada buat bangunan tu. Bangunan tu tak ada pun tak apa, yang ni orang tu ada yang buat kerja. Tapi kalau bangunan ada, orang tak ada, macam tuan-tuan jangan lupa jasa Tok Imam. Berapa sennya berapa orang yang keratnya bagi salam dengan Tok Imam lepas jauh tu. Gaji dah 4,5, pencen tak ada, kawan kerja kilang. Anak pula kecil lagi, menikah lambat. Yang kita duk masuk tabung masjid, tabung masjid, tabung masjid. Kenapa tak sedekah sikit ke Tok Imam? Habis-habis sembahyang salam Tok Imam. Ni apa ni? Tak apa. Alhamdulillah. Tolong Tok Bilal, tolong Tok Siak, tolong orang buat kerja masjid. Kita tak boleh cuci kapet. Tok Siak pagi-pagi main dah tuan-tuan. Nah, Tok Siak bagi RM10 duit kopi. Itu insan. Pembangunan ni ada dua. Satu pembangunan material, satu lagi pembangunan insan. Material ni orang tak kedekut. Saya umum je malam ni, tuan-tuan, kita nak tambah lagi akaun 10 orang sedekah. Semua orang tak kedekut, tetapi yang orang sangat berkira ialah insan. Dia tak nak sedekah untuk orang ini, untuk orang ini, sedangkan mereka juga perlukan minyak, perlukan ubat, perlukan duit untuk tinggal pada isteri dan anak-anak dia. Nak makan apa dia? Sebab tu bila kita tengok orang-orang lain buat kerja untuk agama mereka, tok guru mereka tak payah buat apa. Dia masuk dalam hutan ceramah, duk 4 bulan, 6 bulan balik pergi kampung dia. Mana dapat duit, gerakkan mereka tolong. Sebab tu mereka buat. Duduk dalam hutan 6 bulan, makan tupai dengan mereka, makan kera dengan mereka sekali. Habis 6 bulan, balik ke kampung tengok isteri anak. Duit untuk isteri dah terjamin, duit untuk anak-anak dia pun punya gerakan dah bantu. Sebab tu dia pun boleh hidup. Kita sekarang duduk 6 bulan lautan tuan-tuan, isteri minta cerai, duit tak ada. Ni yang saya minta tuan-tuan, kita ucap tahniah lah kepada pihak-pihak yang buat kerja ni. Kita nak tolong tak boleh. Nah, kita nak pergi nak lawan dengan Yahudi dah tuan-tuan. Kita tolong bagi RM1 2 sampai kepada mereka 1,000 nikmat untuk mereka tuan-tuan. Ni yang keempat tuan-tuan. Saya kata dah tadi, yang ketiga, bila kita bercakap, lidah kena fasih. Saya pesan pada orang Darul Hikmah tadi di Sarawak, saya kata tuan-tuan di sini ustaz, bercakap biar jelas. Jangan banyak perkataan dalam kuliah. Jangan mengulang benda yang sama dalam kuliah. Maka dengan itu, apabila kita meminum arak atau minuman keras atau minuman yang memabukkan, apa ke benda ni? Maka apabila kita meminum arak atau benda yang memabukkan atau minuman keras, maka ianya merupakan satu benda yang berdosa ataupun haram dalam agama kita. Astaghfirullahalazim. Haram dengan berdosa kan sama. Arak, minuman keras yang mabuk kan sama. Cuba kurangkan perkataan itu. Meminum arak adalah haram, kan clear? Meminum arak atau yang memabukkan atau minuman keras kan sama je. Elakkan guna perkataan dia.
Ya. Ya. Dah tuan. Lemah hati. Kita boleh guna bahasa untuk budak-budak lain. Untuk budak-budak kita kena menyanyi. Sebab tu bila saya ceramah di tadika sekolah rendah, saya menyanyi. Saya serban saya tak pakai. Pergi ceramah kat budak darjah 1. Pakai kepiah hak jenis fancy sikit. Relax. Okey adik-adik, kita nyanyi lagu Najwa, Anak Pak Latif. Oh, pakak bangkit diri. Segala kata caci yang kau berikan padaku membuatkan aku rasa kosong, apa semua. Sekarang kita nak nyanyi lagu untuk Rasulullah kita pula, kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Budak tadika ni semua ikut. Itu untuk mereka. Jangan dibawanya dalam masjid. Tok Imam, anak-anak Tok Imam tu, aku ni turun pangkat pula. Dan tak sesuai tuan-tuan bercakap kepada budak-budak tadika benda yang besar-besar. Jangan duk cakap tuan-tuan tentang Libya. Adik-adik, di Libya sekarang ini Muammar Gaddafi telah mana dia tahu. Kadang-kadang tak kena. Sebab itu bila kita mengajar kitab, ajar kitab. Bila tuan-tuan ajar kitab, jangan duk sentuh benda-benda lain. Tuan-tuan tengok orang datang. Dan orang yang datang itu ialah orang yang datang nak mengaji. Yang ni yang kita nak. Saya ni penceramah, saya boleh kenal mana dia orang lapang dengan orang tak lapang. Mana dia orang dahaga dengan orang yang tak dahaga. Lapang apa ustaz? Lapang ilmu, dahaga ilmu, bukan lapang nasi. Orang yang betul-betul main nak ngaji kita boleh kenal. Boleh kenal tuan-tuan. Orang yang main nak ngaji nak tengok ustaz tu nak entah apa, kita boleh kenal. Kita boleh kenal orang tu main nak merisik pun ada. Tengok dia ada kutuk kuat. Sebab tu tuan-tuan, saya mengajar buka kitab. Bila kita buka kitab, orang mari lagi ramai. Yang boikot saya, boikot, peduli apa saya. Tapi tetap orang nak mengaji. Sebab saya tahu, pasal mereka tahu Ustaz Kazim Mat, dia akan mengajar. Orang buang banner saya. Lagi menjadi-jadi tuan-tuan. Saya pergi Sarawak, mereka buang banner. Saya pergi ceramah di tempat banner saya, mereka gantung, hak mereka gantung tu, buah tanduk dengan taring. Gantung kat masjid. Saya tengok kecil hati. Muka sesegak ini tuan-tuan, banyak. Boleh dibubuh tanduk. Astaghfirullahalazim. Tak ada taring pula. Tapi kehadiran tak ada. Tak ada masalah. Beribu juga orang datang. Sebab yang memanggil orang datang mengaji bukan orang, bukan banner, bukan banner. Yang memanggil orang itu ialah Allah. Banner tu alat. Alat saja. Sebab tu kita yakin pada Allah. Saya ceramah di Pekanbaru Hulu baru ni ustaz. Kami buat banner habis 20 koyak ustaz. Kami tak tahu malam ni ada orang tak ada orang. Saya kata buat di mana? Di stadium. InsyaAllah ada orang. Buat di mini stadium Pekanbaru Hulu. Kursi disediakan 4,000. Tak cukup. Duduk atas jalan more, lebih 5-6,000. Tak apa. Saya kata tengok yang panggil ni Allah. InsyaAllah datang. Ni tarah. Dibuang banner pun datang. Main hamba Allah. Ustaz kalau banner tak buang, mau 40,000 tak? Tak. Hak tu saja yang tu pula. Kita bukan tengok jumlah, kita tengok kualiti. Islam dia tak tengok jumlah, Islam tengok kualiti. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab itu kita gunakan perkataan kita untuk memudahkan orang bercakap. Memudahkan orang faham, bagi lidah lancar bercakap. Sebab itu yang saya kata pada tuan-tuan, yang datang pada saya di satu pramugari, dia datang, dia kata ustaz, saya pramugari, umur saya 36 tahun. Pramugari dekat syarikat Arab, bukan syarikat emas ke Air Asia ke tidak? Ya, Air Asia kan. Tidak. Jadi saya
Kata, ada masalah apa yang saya boleh tolong akak? Dia kata, saya ada dengar ceramah ustaz. Ustaz kata Allah itu ada. Jadi saya datang di sini, saya nak tanya ustaz, Allah sekarang ada di mana? Saya nak tengok. Nampak tuan-tuan. Kalau kita jenis lidah tak apa nak cakap, tak fasih, nak kata lagu mana atau dia pening. Saya dengar CD ustaz, saya tengok gambar ustaz. Saya kata aku mesti jumpa ustaz ni. Saya drive daripada KL, saya turun kat KLIA, saya ambil teksi balik rumah saya drive kereta saya cari sekolah ustaz dan saya jumpa ustaz. Kenapa saya jumpa ustaz? Sebab ustaz ada. Bila ada, saya dapat tengok, saya dapat pegang, saya dapat cakap dengan ustaz. Okey, soalan saya, ustaz kata Allah ada. Di mana Allah sekarang? Saya nak tengok. Oi, tuan-tuan, dia ni jenis apa ni? Murtad ke apa ni? Jadi saya pun kalik belakang kursi saya tu, saya ambil peti air, buka peti air, saya ambil air, saya letak. Minumlah kak. Datang jauh tu dah agak. Dia tak ambil gelas, dia langgah gitu. Dah agak. Terima kasih ustaz. Dah habis dah agak akak. Dah, terima kasih. Tadi akak kata akak dah agak, sekarang akak dah hilang dah agak. Jadi boleh tak saya tengok dah agak akak? Jadi saya nak tengoklah mana dia dah agak. Mana dia dah agak? Tadi akak kata dah agak, mana dia dah agak? Mana boleh nampak ustaz? Tadi akak kata setiap benda yang dia rasa apa semua nampak. Dahaga mana dia? Saya nak tengok dahaga. Tadi akak kata dahaga tu ada. Maknanya ada lah. Mana dia? Yalah, dahaga mana boleh nampak ustaz? Kita dapat rasa je. Begitulah dengan Tuhan. Tuhan kita tak nampak, tapi kita rasa wujudnya Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan tu kita nampak duduk di situ, Tuhan duduk di situ akak, Tuhan tu dah jadi makhluk. Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Kalau dia duduk di situ, Tuhan dah bertempat. Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak sama dengan kita. Langsung tak sama. Kalau kau kata Tuhan ada di situ, Tuhan dah jadi makhluk. Mana boleh. Yang mencipta dengan yang dicipta tak sama kak. Sebab tu kita tak nampak. Tapi Tuhan ada. Pasal kita rasa. Apa dia sebab kita rasa? Takkan kuku ni tumbuh sendiri. Takkan rambut ni tumbuh sendiri. Takkan benda ni jadi sendiri. Itulah tandanya Tuhan tu ada. Okey? Tak apa. Soalan kedua saya. Ustaz kata Allah Maha Penyayang. Ya. Untuk makluman ustaz, saya dirogol ketika umur saya 9 tahun. Dan saya dirogol oleh abang kandung saya selama 5 tahun. Sampai umur saya 14 tahun abang saya rogol. Ustaz boleh bayang tak budak kecil 9 tahun kena rogol? Saya nak tanya ustaz, kalau Allah Maha Penyayang, kenapa Allah biarkan budak kecil macam saya dirogol? Di mana sifat penyayang Tuhan? Tuan-tuan, kalaulah dia tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan nak jawab apa? Cuba abang bayang, saya 9 tahun kena rogol. Di mana kasih sayang? Allah tak kesian. Agak-agak abang cakap apa? Ya tak ya juga je. Sudah tuan-tuan, dengan tuan-tuan murtad sekali tuan-tuan. Subhanallah. Sebab tu kita kena pandai cakap. Nak patahkan hujah dia. Patahkan hujah dia tu pula mesti dia boleh terima dengan akal dia. Saya kata akak tak payah balik Kuala Lumpur lagi. Akak duduk di pondok saya 5 hari. Kita round satu tempat, satu Malaysia kita round. Saya bawa dia naik kereta saya tuan-tuan, dengan driver, dengan PA saya, dia duduk belakang. Saya torture sepanjang 5 hari tuan-tuan. Sampai isteri saya naik jealous. Tu nak nikah dengan dia pula tu. Berlari dia nak balik, dia ambil tudung, dia pakai. Sekarang dia dah berhenti dah pramugari, dia sambung mengaji dekat sebuah universiti. Terima kasih ustaz menerangkan kepada saya apa dia yang dikatakan Allah Maha Penyayang. Bila saya singgah semayang, saya semayang jamak. Mai semayang jamak.
Sembahyang jamak, dia tanya ustaz, kenapa ustaz sembahyang jamak, masjid lambak-lambak panjang jalan? Sebab Allah Maha Penyayang. Dengan sebab kita sembahyang jamak, urusan kita cepat. Hang tengok tak tadi aksiden tengah jalan, berapa lama kita queue. Kalaulah kita tak sembahyang, kita kena berhenti pergi sembahyang asar pula, sedangkan kita dah buat siap-siap. Itulah Allah Maha Penyayang. Saya naik kereta, driver saya bawa, sejuk dah akak, sejuk, aircon sejuk belakang akak, dia duduk belakang sekali tu, naik wildfire kan, duduk belakang sekali tu, sejuk dah akak, sejuk. Kalau tak sejuk, ejah lah. Saya kata kat dia, bayarkan akak kalau aircon tak ada, panas lah. Panas, itulah Allah Maha Penyayang. Kalau Allah tak penyayang, jenuh kita akak berpeluh atas bawah. Sepanjang 5 hari itulah dakwah saya, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, alhamdulillah, dia tulis surat dekat saya berkajang-kajang, tuan-tuan. Dia kata dia pernah cuba murtad, dia pernah cuba bunuh diri, dia mengandung 2 kali, dia gugurkan anak 2 kali, hidup dia bebas dengan pramugara orang putih lah apalah. Sekarang dia dah free, sekarang dia dah taubat, dia tak mau dah terlibat. Dia ucap terima kasih, dia kata, ustaz, saya sekarang mengaji, terima kasih atas nasihat ustaz. Umur 36 tahun, belum kahwin, siapa nak bagi nama? Kita bantu insan yang lemah. Serupalah yang baru ni datang satu orang. Mula-mula dia hantar email. Dia kata, ustaz ini menolak Allah. Saya kata, menolak Allah pasal apa pula? Bila masa saya tolak Allah, saya tetap terima apa perintah Allah. Tak, pasal ustaz menyokong bersunat. Apa kena-mengena bersunat pula? Bukankah Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian? Kenapa pergi potong pula? Seolah-olah ustaz tak puas hati dengan ciptaan Tuhan. Subhanallah. Kenapa manusia memandai-mandai ustaz? Dia boleh cakap, tuan-tuan, ini adik-adik Jerman tak bagi orang bersunat, tuan-tuan. Saya cakap, yang perintah bersunat tu pun perintah Allah pada Nabi ke ini abang saya kata, bukannya pandai-pandai Nabi buat. Nabi yang mula-mula bersunat Nabi Ibrahim. Kalau kita buka lah hadis, dia mula-mula bersunat menggunakan kapak, saya kata. Kapak, tuan-tuan. Kalau kita Tok Mudin bawa kapak, mana Tok Mudin tu main kapak, budak-budak lari menjerapak, tuan-tuan. Nabi tu dapat perintah pada Allah, Allah suruh. Yalah, bukankah Allah dah buat elok-elok, kenapa kita pergi modify pula? Saya kata, abang, cuba depa jari kat saya. Ni menatang bawah ni, kuku. Allah buat tak? Ya. Panjang tak? Panjang. Abang potong tak? Potong. Pak siapa potong? Pak siapa potong kuku? Biarlah kuku panjang, Allah yang ciptakan. Bayar laki bini kuku 4 kaki punya panjang, buat kereta lagu mana, berlagu belik kuku ni, siapa pula dah dia. Bukankah dipotong tu mudah urusan kamu? Bulu hidung dipotong, janggut misai dipotong. Bayangkan misai tak boleh potong, abang biarlah misai abang penuh, nak makan nasi pun seksa abang. Tak apa, saya balik dah, habis balik. Saya duk guna kad tak habis-habis. Sebab itu tuan-tuan, nak jadi pendakwa, nak buat kerja Islam pun, tolonglah tuan-tuan ambil kisah Nabi Musa ni. Cakap bagi orang faham. Yang terakhirnya tuan-tuan, buat sesuatu ni bagi orang terima, yafqahu qawli, bagi orang terima, tuan-tuan. Sebab tu saya nak pesan pada tuan-tuan, nak bagi orang terima kena ada ihsan, sifat penyayang kena ada. Nak bagi orang terima kena ada akhlak. Nabi kata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling baik iman dia ialah orang yang paling sempurna iman, yang paling sempurna akhlaknya. Orang yang paling bagus, yang paling sempurna iman ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Minta tuan-tuan, jom kita jadi orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak tandanya daripada apa? Imam Ghazali kata, orang yang berakhlak daripada air mukanya. Air mukanya sentiasa manis. Yang kedua, orang yang berakhlak, tutur katanya menyeronokkan orang, basyiru, menggembirakan orang. Dia bercakap tu bagi orang suka belakang. Yang ketiganya, orang yang berakhlak itu ialah bila dia duduk sebelah kita, kita rasa tenang.
Bila dia tak ada dengan kita, kita rasa susah. Orang yang tidak berakhlak, bila dia duduk sebelah kita, kita rasa susah. Bila dia tak ada, alhamdulillah. Ini maknanya orang tidak berakhlak. Sebab tu tuan-tuan, jom kita jadi orang berakhlak. Jadi orang yang baik. Baiklah tuan-tuan, tak rugi berakhlak. Tak rugi tuan-tuan, baiklah dengan orang. Saya pergi Kenduri tadi, tuan-tuan duduk sampai-sampai je, tuan rumah peluk. Terima kasih ustaz datang juga. Saya kata hari ni saya free. Tengah hari saya free. Duduk situ. Alhamdulillah. Saya tengok budak kecil main salam. Ustaz Kajim. Salam. Nama apa? Nama Saiful. Salam. Kakak ada? Ada. Panggil kakak tuan-tuan. Yang DJ pula, kita menerima kehadiran yang bahagia Ustaz Kazim. Terima kasih Ustaz Kazim. Bye-bye. Bye-bye. Tengok depan tu Datuk Bandar dah. Datuk, main makan sebelah saya. Tak apa Ustaz, Ustaz makan lah. Semua saya tegur. Saya lagi main Pak Ji pula, duk jalan cari, duk bawa nasi, tak jumpa tempat. Ayo je main duk sebelah ni. Kursi kosong ni. Main. Apa ni duk cari jojo. Dia mari duduk sebelah kita. Nak minum ayak sirap ke ayak oren? Dua-dua pun tak apa. Kalau dua-dua saya bagi dua-dua kat Pak Ji. Tuan-tuan, kalaulah saya jadi calon, agak-agak menang lah. Menang. Tapi saya tak mau. Saya tak mau tuan-tuan. Orang makan duk ambil gambar, Ustaz Kazim ambil gambar, berhenti makan. Saya lagi suap, Ustaz ambil gambar, berhenti makan. Susah jadi glamour ni. Tapi kita tetap layan orang. Tetap nak bagi baik dengan mereka supaya mereka boleh terima kita. Anak muda ke, anak apa ke, masa nak balik dia bagi sign buku. Buku hak besar tu, gerah besar atas meja. Macam duta saya tengok ni. Siap dengan pen, buku semua. Saya nak balik dah Ustaz. Tulis sikit kata-kata untuk pengantin. Saya tulis Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kazim Elias, UKE. Semoga Allah berkati kamu berdua. Dah. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi pendakwah, macam itu kita kena buat. Jangan sombong-sombong. Jangan belagak-belagak. Dengan siapa pun kita kena buat baik. Lama-lama tuan-tuan, mereka inilah yang akan cakap daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Tapi kalau saya sombong, belagak, budak main salam, orang nak makan, orang nak mengambil gambar, hang tak nampak aku makan, buta. Orang tua tadi duduk jalan tegur, mampu dia jangan pergi depan. Kalau inilah pegangan kita, tak lama kita tuan-tuan, dan tak ke mana pun untuk kita. Jadi tuan-tuan, 4 benda inilah yang saya buat selama 22 tahun. 22 tahun inilah yang saya pegang tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang. Dan saya akan berhenti pada 28 hari bulan 11 tahun 2013. Saya rasa di Masjid Al-Hidayah ni, saya rasa ini kali pertama dan kali terakhir saya mai ceramah. Ya, saya akan berhenti berpencin berceramah ni pada tahun depan. Sempena hari ulang tahun saya 28 November. Tahun dirahsiakan. Ya, tapi yang saya berhenti tetap 2013 bulan November. Kenapa pilih 2013? Sebab saya ceramah start pada tahun 90, tahun 91. 23 tahun. Jadi 23 tahun ni Nabi pun dakwah 23 tahun. Jadi saya tak mau dah ceramah jalan jauh-jauh merata ceruk Indonesia lah, Filipina lah, Thailand lah, Sabah, Sarawak, Indon lah, Malaysia dia tak kira lah. Jadi saya penat lah. Saya nak tumpu pada sekolah saya. Saya nak jaga budak-budak sekolah saya yang ada 1000 orang. Okay, 1000 orang. Saya nak lahirkan lagi 5 tahun, ada 500 lagi Ustaz Kazim yang akan keluar. Sekarang mereka belajar dengan saya 3 tahun, lagi 5 tahun. 5 tahun ni tuan-tuan, kalau saya duduk tinggal mereka, nak jadi apa budak-budak. Jadi 5 tahun yang akan keluar, insya-Allah ada 500 hingga 1000 pelajar yang akan jadi pendakwah-pendakwah yang boleh masuk dalam radio, dalam TV, dalam masjid, dalam surau. Ini yang target saya. Jadi kalau tanya pada saya, itulah tujuan saya berhenti, untuk jaga mereka. Jadi jangan tuan-tuan cakap, Ustaz, mana ada berhenti dakwah? Memang tak ada. Sebab tu saya berdakwah di sekolah saya.
Bukan saya berhenti terus pergi jadi penyanyi ke apa, tak ada. Ya, walaupun sekarang saya jadi penyanyi lah. Ya, saya baru je keluarkan album dengan Rabbani pada bulan Ramadan yang lepas. Ya, tuan-tuan dapatkan yang original lah. Ya, tuan-tuan sendiri boleh tengok dalam melodi baru ni. Saya dia jadi penyanyi, tapi itu bukan saya punya matlamat. Mereka buat album itu untuk bantu sekolah saya. Sebab anak Ustaz Rabbani, Ustaz Asri, 2 orang anak dia sekolah di sekolah saya. Anak yatim ni, anak Asri Rabbani ni. Jadi mereka kesian tengok budak-budak ni sekolah saya ni tak ambil yuran. Untuk anak-anak yatim, pakai miskin tu ramai. Jadi mereka ambil saya buat album. Jadi jualan tadi bantu sekolah ni untuk anak Ustaz Rabbani juga. Itu saya pun dah jadi penyanyi dah. Jadi saya rasa cukup lah tu. Walaupun banyak offer, tapi kita ambil. Jadi tuan-tuan nak dapatkan nyanyian ni, boleh belilah album tu. Ya, lagu dia banyak lah lagu tu. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Nak dengar habis? Beli kat mereka punya. Ya, insyaAllah saya pun dapat tawaran untuk jadi pelakon. Okey, banyak tawaran. Tapi saya tetap tak bagi jawapan lagi. Ya, sebab mereka minta saya ganti Allahyarham M. Rajuli. Jadi Tok Imam, jadi ustaz dalam filem dan drama. Ada satu skrip 26 tajuk 26 series drama. Ya, pun di offer saya, insya-Allah kalau tak jadi ustaz mungkin saya jadi pelakon. Tapi saya buat syarat kepada pengarah dia, anak Pak Osman ni. Saya cakap kat dia, kalau nak saya berlakon, saya tak nak jadi bomoh. Ustaz yang kerja dia tangkap hantu bola betul. Sebab dalam drama ustaz hanya tangkap hantu. Saya tak mau. Saya kata saya nak cakap. Dia kata memang tugas ustaz ialah bercakap dalam drama ni. Jadi ustaz, anak Tan Sri ni mati. Tan Sri ni mati main golf, sakit jantung. Anak-anak dia dapat wasiat, tak boleh dapat harta selagi tak mengaji agama sampai pandai. Jadi kena pergi mengaji dengan satu ustaz. Jadi Tan Sri tubuh nama ustaz. Jadi ustaz lah yang akan jadi di situ. Kalau tu tak apa lah, dia pelakon utama lah. Kalau setakat bil hantu bismillah, tak payahlah tuan-tuan. InsyaAllah. Orang tanya saya, sebab apa nak berhenti? Sebab saya kecil hati. Saya kecil hati, saya sedih. Ya, orang panggil saya anjing. Ya, orang panggil saya pencacai. Orang panggil anjing tu yang saya tak boleh terima. Saya tinggal anak isteri, saya berceramah seluruh Malaysia. Di rumah tak duduk, makan minum pun tak sempat, ubat pun tak ada makan. Berceramah sana sini. Dan saya bercakap based on Quran, based on hadis. Kalau ada yang tak kenal dengan saya, tegur. Tapi saya cakap tu bersandar pada Quran dan hadis. Kalau saya tegur siapa pun, itu adalah atas dakwah. Wa tawassaw bil haqq. Ini tidak. Bila saya bergambar dengan orang ini pun salah. Saya pergi ceramah di rumah dia pun salah. Saya bersalam keluar dalam TV pun salah. Saya pendakwah, saya kena campur dengan semua orang. Tapi yang saya tak boleh terima sejak mereka duk panggil saya anjing, panggil saya pengkhianat, panggil saya pencacai, saya tak boleh terima. Jadi saya kesian pada orang yang duk maki hamu saya dalam blog lah, dalam apa semua. Dosa duk tiba saya. Jadi daripada mereka ni berdosa dengan sebab saya, baik saya berhenti supaya mereka tak berdosa. Dan saya jaga sekolah saya lagi faedah. Jadi kalau orang tanya saya, Pak saya apa orang Ustaz Kazim berhenti? Sebab ada orang panggil dia anjing. Dia tak boleh terima saya bila-bila. Anjingkah saya? Apa yang tak kena saya ceramah tuan-tuan pada pukul 9.20 sampai 11 suku sekarang ni? Apa yang tak kena? Apa yang tak kena dalam CD saya? Tengok. Janganlah tuan-tuan ambil YouTube, dia potong sikit, maka dia tutup, kita pun tengok. Tak tengok pada keseluruhan apa yang saya cakap dalam YouTube.
cepat sangat buat penafsiran dan sebagainya. Sebab tu saya kata cukuplah. Dah 22 tahun saya berceramah, dah sampai dah masa dah saya tak mau campur dah. Ya, lebih baik saya duduk di sekolah, saya mengajar budak-budak lagi faedah. Cukuplah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini. Saya doakan mudah-mudahan jemaah masjid, anak-anak qaryah masjid, jawatankuasa masjid diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan juga yang hadir pada malam ini, anak isteri keluarga diberkati oleh Allah, dan kita doakan perjuangan Islam, ya, pejuang-pejuang Islam di tanah air kita dan seluruh dunia termasuk di Palestin, di Myanmar dan sebagainya, diberi pemeliharaan dan seterusnya kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahharul jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin.